Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara pengurusi majlis Al-Fadil Ustaz Muaz. Seterusnya yang dihormati lagi dikasihi Profesor Datuk Dr. Muhammad Amin bin Muhammad Taf, Naib Chancellor Universiti Pendidikan Sultan Idris, yang saya hormati semua div-div kehormat yang sedang menonton pada malam ini. Seterusnya para pensyarah, para mahasiswa-mahasiswi dan seluruh rakyat Malaysia yang menonton forum Ma'al Hijrah dan Kemerdekaan yang diadakan live pada malam ini, khusus dalam kita meraihkan Ma'al Hijrah dan juga kita nak menyambut Hari Kemerdekaan yang kita sama-sama banggakan insya-Allah. Tak dilupakan panel-panel kita insya-Allah, dan sebagai muqaddimah suka saya mulakan dengan satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Di dalam hadis ini an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la hijrah ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyatun wa idza stunfirtum fanfiru. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada lagi hijrah selepas pembukaan kota Makkah, tetapi yang ada hanyalah jihad dan niat. Apabila kamu diminta untuk keluar berjihad, maka keluarlah. Tuan-tuan dan puan-puan, fokus kita pada malam ini dua perkara utama. Pertama adalah hijrah, dan kita nak relate juga dengan kemerdekaan. Memang kenalah pada tahun ini, pada bulan Ogos. Oleh itu, sebagai soalan pertama, saya nak ajukan kepada Profesor Madya, Dr. Muhammad Rozaimi Ramli, Ketua Jabatan Pengajian Islam, Fakulti Sains Kemanusiaan UPSI. Dr. Rozaimi, masih ada lagi orang yang salah faham, menganggap bahawa hijrah berlaku pada bulan Muharram. Bilakah sebenarnya berlaku hijrah dan apa sebenarnya kaitan peristiwa hijrah dengan kalender hijrah, dan paling utama ibrah pemerintahan Umar dan reformasi di dalam pentadbiran beliau. Dr. Rozaimi, fadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Terima kasih kepada saudara Amin yang berusaha, yang berbahagia, Profesor Datuk Dr. Muhammad Amin bin Muhammad Taf selaku Naib Chancellor Universiti Pendidikan Sultan Idris yang ada bersama-sama dengan kita pada malam ini. Yang berbahagia juga Sahibus Samahah Profesor Madya Datuk Arif Perkasa Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin Mufti Negeri Perlis, kepada seluruh ahli lembaga pengarah universiti, kepada kaki tangan Universiti Pendidikan Sultan Idris dan semua hadirin dan hadirat yang hadir pada malam ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat dipertemukan pada malam ini. Pertamanya saya bagi pihak penganjur mengucapkan ataupun memohon ribuan kemaafan disebabkan oleh kerana ada masalah teknikal yang kita tak dapat nak atasi, menyebabkan sedikit kelewatan pada penganjuran majlis ini. Tapi alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama walaupun sedikit lewat, tetapi masih lagi alhamdulillah berada dalam majlis ilmu. Berbalik pada soalan Amin tadi, ini satu soalan yang biasa. Bahkan saya membaca tulisan Datuk Mufti lama dulu berkenaan dengan isu ini, yang mana sering terjadi salah faham di kalangan orang-orang Melayu bahawasanya bila masuk aja bulan Muharram dia akan berbincang tentang hijrah, maka timbullah satu kepercayaan seolah-olah seperti hijrah itu berlaku pada bulan Muharram. Jadi ini adalah satu salah faham yang kita mesti perbetulkan. Benar, hijrah itu berlaku. Betul, hijrah itu memang berada di dalam sejarah Islam, tetapi ia bukan berlaku pada bulan Muharram. Ia berlaku ketika mana Nabi SAW bertemu dengan puak-puak yang berasal daripada Madinah, puak-puak Ansar, yang mana puak-puak Ansar apabila melakukan perjanjian Aqabah. Ini kita balik, kita ghostan balik, kata orang Melayu, kita ghostan balik ataupun kita reverse balik kepada sirah. Kita melihat bagaimana Nabi SAW ketika mana berada di Mekah, Nabi berada dalam keadaan yang tertekan.
Nabi berada dalam keadaan yang sukar. Tidak ramai di kalangan bangsawan-bangsawan yang mempunyai kuasa politik di Mekah pada ketika itu ingin mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga terpaksa Nabi pergi ke Taif untuk mencari ruang-ruang baru di dalam dakwah, dan akhirnya tidak berjaya juga. Tetapi akhirnya Nabi bertemu dengan orang-orang Madinah yang berada di Mina pada ketika itu. Bila mana Nabi bertemu dengan orang-orang Mina, maka berlakulah apa yang berlaku, seperti mana yang kita tahu di dalam sirah, berlakunya perjanjian Aqabah yang pertama di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang Madinah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menghantarkan kepada orang-orang Madinah itu Mus'ab bin Umair, supaya Mus'ab ini boleh mengajarkan kepada orang-orang Madinah itu Al-Quran, yakni mengajarkan agama kepada orang-orang Madinah, kemudian dapat berdakwah kepada orang-orang Madinah. Dalam setahun kemudian, ramai di kalangan orang-orang Madinah itu telah menerima Islam, dan berlakunya perjanjian Aqabah yang kedua. Berlakunya perjanjian Aqabah yang kedua bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang Ansar. Apabila berlakunya perjanjian yang kedua ini, maka berlakulah azam untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah. Maka Nabi SAW menunggu izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi benarkan beberapa orang sahabat, Nabi benarkan golongan-golongan muhajirin untuk berhijrah dahulu. Antaranya Abu Salamah, seperti mana yang kita tahu di dalam sirah, Abu Salamah pergi berhijrah sehingga terpisah dengan isterinya Ummu Salamah dan juga anaknya yang bernama Salamah. Kemudian apabila Abu Bakar minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah, bila Abu Bakar tengok orang dah ramai hijrah, dia pun minta dekat Nabi. Dia kata, "Ya Rasulullah, saya nak pergi hijrah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang masyhur, Nabi mengatakan, "Ala raslika ya Abu Bakrin fa inni arju ayyudzana li." Tunggu dulu wahai Abu Bakar. Relax wahai Abu Bakar. Kejap wahai Abu Bakar, kerana saya juga mengharapkan agar saya juga diizinkan untuk berhijrah. Abu Bakar ni Amin, bila dia dengar Nabi cakap macam ni, dia rasa macam ini satu isyarat yang Nabi seolah-olah macam nak ajak dia. Maka dia pun siap-siap membeli unta 2 ekor. Kan? Satu untuk dia dan satu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia tunggu Nabi. Dia tunggu Nabi sehinggalah apabila Nabi datang ke rumah dia waktu panas-panas tengah hari ni, waktu panas-panas terik ni, Nabi datang dalam keadaan muka Nabi berbalut. Dia kata kepada anak dia, dia kata, "Ni Nabi tak datang waktu ni melainkan telah berlaku satu perkara," kata Abu Bakar. Nabi pun masuklah, kan? Nabi masuk, Nabi tengok dekat rumah Abu Bakar ni ada orang. Nabi kata, "Akhrij man indak." Wahai Abu Bakar, keluarkan mereka yang ada di sisi kamu ni. Maka Abu Bakar kata kepada Nabi, "Innama hum ahluka ya Rasulullah." Ini semua pakat keluarga semua ya Rasulullah. Cuma ulama sirah dia bincang lah, kenapa Nabi tak nak orang ada kat situ kan? Kenapa Nabi suruh keluar? Saya tertarik dengan satu tafsiran di kalangan para ulama. Dia kata Nabi suruh keluar ni bukan kerana apa? Kerana kan waktu tu Quraisy telah pun berbincang. Quraisy ni dah bincang dah. Quraisy dah bincang sama-sama dia orang. Ada yang bagi cadangan nak tangkap Nabi. Kita tangkaplah Muhammad ni sebab makin lama makin ramai pula pengikut dia kan. Makin ramai pula dia punya pengaruh makin besar. Ada yang kata tak boleh lah tangkap. Tangkap pun kita tangkap dia. Orang-orang dia masih ada. Idea dia akan berkeliaran juga kat Mekah ni. Jadi nak tangkap tak boleh. Ada yang kata tak payah tangkap lah. Kita orang kata apa? Kita buang negeri je lagi senang. Ada juga yang tak setuju. Dia kata kalau buang negeri, nanti dia pergi mana pun orang ikut dia. Dia dapat penyokong yang baru, dia perang pula dengan kita, jenuh juga kita. Ada yang kata kita bunuh macam tu kan. Kita bunuh je. Abu Jahal kata kita bunuh, kita panggil semua orang-orang muda yang gagah-gagah perkasa ni kan. Panggil orang muda yang gagah perkasa ni, tapi Datuk Arif Perkasa tak masuklah kan. Yang gagah perkasa ni supaya kita bunuh dia dengan satu pukulan. Sebab orang Arab zaman dulu ni tuan-tuan, dia orang ada semangat kabilah kuat, semangat asabiah kan. Jadi kalau puak kita kena, dia orang akan tutup bela. Jadi dia orang nak orang kata apa, nak hindarkan diri daripada puak-puak Quraisy ni
tuntut bela kalau dia orang bunuh Muhammad ni, sebab Nabi Muhammad SAW daripada keturunan Bani Hashim, keturunan yang mempunyai pengaruh yang besar. Jadi nak bunuh. Bila nak bunuh, maka datang arahan Allah, datang keizinan Allah untuk Nabi berhijrah. So bila Nabi tengok ada orang kat situ, Nabi tengok ada perempuan, ada budak-budak, jadi Nabi rasa bukan Nabi ragu kepada keikhlasan orang yang ada dalam rumah Abu Bakar, tapi sifat berhati-hati Nabi itu. Kerana bimbang orang akan bercerita dalam keadaan dia tak sengaja. Nabi bimbang akan bocor rahsia dia nak pergi bersama dengan Abu Bakar berhijrah. Maka berlakulah peristiwa hijrah seperti mana yang kita tahu. Jadi kalau kita tengok dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Al-Mubarak Furi, Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi menulis dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Dia mengatakan bahawasanya Nabi SAW keluar daripada rumah ketika hijrah tu sekitar 27 ataupun 28 bulan Safar. Nabi keluar di hujung bulan Safar. Nabi keluar di hujung bulan Safar dan Nabi duduk di Gua Sur selama 3 malam. Awal-awal Rabiul Awal barulah Nabi keluar daripada Gua Sur sampai ke Madinah kira-kira pada 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal sekitar itulah. Yang mana bulan Rabiul Awal merupakan bulan di mana Nabi SAW sampai ke Madinah. Nak beritahu apa? Kita dalam masyarakat Melayu kadang-kadang ada kepercayaan lah. Kita dalam masyarakat Melayu kadang-kadang ada kepercayaan bulan Safar ni bulan sial. Bahkan dulu ada di kalangan orang-orang kita siap mandi Safar. Tapi saya tak terlibat lah. Datuk Mufti saya tak tahu lah. Kan? Jadi kita mungkin pernah, sebahagian daripada kita mungkin pernah terlibat dengan mandi Safar nak tolak bala. Saya kata bulan ni bulan bala. Bahkan sebahagian ulama mentafsirkan hadis Nabi. Bukan semua. Tapi ada sebahagian ulama yang mentafsirkan hadis Nabi. La adwa wala tiyarata wala safar. Tidak ada kepercayaan penyakit berjangkit dengan sendiri tanpa izin Allah. Tidak ada kepercayaan sial. Tidak ada kepercayaan bulan Safar. Sebagai ulama mentafsirkan bulan Safar ni kerana orang jahiliah dok percaya bulan Safar ni bulan bawa bencana, bulan bawa bala. Maka Nabi keluar daripada Madinah, Nabi keluar daripada Mekah bulan Safar. Dia seolah-olah nak bagi isyarat lah. Kemenangan Islam ni bermula pada bulan Safar. Kemenangan dia bermula bila Nabi keluar rumah bulan Safar, masuk ke Madinah bulan Rabiul Awal. Cuma pada tahun hijrah ni tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, dia tidak dikira daripada zaman awal lah. Nabi sampai bulan Rabiul Awal, tetapi perkiraan tahun tu tidak berlaku pada waktu Nabi SAW masih hidup. Di mana ia berlaku pada tahun pemerintahan Umar Ibn Al-Khattab. Kira-kira pada tahun ke-17 ataupun pada tahun ke-16 hijrah. Barulah berlaku perkiraan tahun secara rasmi. Cuma jangan salah faham tuan-tuan dan puan-puan, bukan bermakna tak sebelum tu orang tak kira tahun. Orang kira tahun. Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan ke atas orang-orang Islam untuk buat haji. Bila nak buat haji kena tunggu bulan Zulhijjah. Dah tentulah ada perkiraan bulan. Bila ada perkiraan bulan baru boleh ada perkiraan tahun. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam Al-Quran, "Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab." Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allah Taala kata dialah, yakni Tuhanlah yang menjadikan matahari itu bercahaya. Dan Allah Taala menjadikan bumi itu Allah Taala menjadikan matahari itu bercahaya. Allah Taala menjadikan bulan itu cerah. Dan Allah Taala tentukan tempat jatuh, iaitu tempat dia terbit, tempat dia jatuh, tempat dia terbenam. Lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab, supaya kamu semua boleh kira adada sinin, bilangan-bilangan tahun dan bilangan-bilangan hisab. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, perkiraan tahun tu dah ada. Tahun tu dah ada di zaman orang Arab. Cuma nak mula daripada tahun mana nak kira? Kalau kita tengok orang-orang barat, mereka kira tahun Masihi. Kalau kita tengok semua masyarakat ada perkiraan tahun. Bila masuk zaman Umar, sebelum daripada zaman Umar, orang Arab kira juga tahun. Tapi dia ambil peristiwa besar. Contohnya kalau ada peristiwa fil, peristiwa serangan tentera bergajah, dia akan kira lah. Dia kata 3 tahun sebelum
amil fil, 3 tahun sebelum tahun gajah, ataupun setahun sebelum tahun gajah, 2 tahun selepas tahun gajah, dia akan kira. Bila ada peristiwa besar lagi, dia akan gunakan peristiwa tu untuk kira tahun-tahun berdasarkan kepada peristiwa yang besar. Sebab tu kita tengok di zaman Nabi ada yang dipanggil sebagai amul huzun, tahun duka cita. Kan? Tahun duka cita Nabi itu dikira sebab peristiwa besar. Ataupun di zaman Umar ada amur ramadah, tahun kemarau. Tapi bila masuk zaman Umar ni punya kerajaan dah jadi besar. Umar punya kerajaan dah jadi besar. Dia bukan hanya bergantung kepada rakyat Arab saja. Dah ada orang Arab, dah ada orang Mesir, dah ada sebahagian daripada Parsi, Syam pun sudah dibuka. Jadi sebahagian daripada manusia ada kiraan yang berbeza untuk tahun. Maka sebab itu Kabinet Umar, kan? Kabinet Umar mencadangkan agar dilakukan perkiraan tahun yang lebih sistematik. Sebahagian riwayat menyebutkan ada sebahagian daripada Gubernur Umar ni terima surat, tapi dia kata tak ada tarikh. Macam mana Umar? Kan ada juga orang komplain bila nak buat perjanjian, dia hanya tulis Syaban je. Syaban bila? Tahun bila? Tak bagi tahu. Supaya nak mudahkan kira perhitungan hutang-hutang ni, maka timbullah cadangan daripada Kabinet Umar bin Khattab untuk perkiraan tahun yang lebih sistematik. Maka Umar mengambil baik cadangan ini, maka Umar pun bermesyuaratlah dengan kabinet dia. Ada yang bagi cadangan supaya dikirakan tahun tu berdasarkan kepada Maulid Nabi, tahun kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang mencadangkan supaya tahun perkiraan itu berdasarkan kepada mab'ath, tahun di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mula dilantik menjadi nabi. Ada juga yang mencadangkan tahun itu adalah tahun hijrah. Siapa yang mencadangkan? Dalam riwayat menyebut Ali yang mencadangkan. Ada riwayat kata Ali yang mencadangkan, maka Umar suka dengan cadangan ini kerana Umar kata hijrah ini bagus kerana hijrah farraqat bainal haqqi wal batil. Ya. Farraqat bainal haqqi wal batil, yang membezakan di antara hak dan batil. Di sinilah permulaannya. Maka kemenangan Islam itu bergantung ataupun bermula daripada titik yang dipanggil sebagai hijrah. Maka sebab itulah hijrah itu dipilih oleh Umar bin Al-Khattab sebagai tahun perkiraan. Tahun-tahun Islam. Jadi kemenangan itu bergantung kita kata bermula daripada hijrah. Hijrah itu bermula. Bahkan kalau kita tengok sebenarnya dalam Quran pun Allah Taala dah mengisyaratkan untuk tahun hijrah ni dikira. Sebab Allah Taala kata la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin. Allah Taala dalam Quran menceritakan tentang Masjid Quba. Ketika mana Allah Azza wa Jal mengecam pembinaan Masjid Dirar, masjid yang dibina untuk memecahkan orang Islam, iaitu masjid yang dibina oleh orang munafik. Allah Ta'ala sebut tentang, isyaratkan tentang Masjid Quba, dan Allah Ta'ala kata min awwali yaum, masjid yang dibina daripada hari yang pertama. Seolah-olah nak bagi tahu peristiwa hijrah adalah hari yang pertama, kena kira daripada situ. Maka tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, ini isyarat yang dilakukan oleh Umar, dan pada hari ini ia memudahkan urusan umat Islam. Dan Umar pastinya telah melakukan satu sunnah yang hasanah, satu sunnah yang baik, memudahkan urusan orang Islam untuk mengira tahun. Bila dah kira tahun, dah kira okey, kita ambil yang hijrah. Mari pula bulan mana nak mula? Ada yang mencadangkan bulan Ramadan, ada yang mencadangkan bulan Zulhijjah, tetapi ada yang mencadangkan bulan Muharram. Kenapa bulan Muharram? Umar kata bulan Muharram okey. Bulan Muharram okey. Kenapa bulan Muharram okey? Kerana bulan Muharram ini orang baru balik pada haji. Dia sesuai dengan azam baru. Biasa orang balik pada haji ni, bila buat haji, dia orang nak buat azam baru. Haji bulan Zulhijjah. Lepas bulan Zulhijjah, bulan Muharram. Jadi Muharram tu sesuai untuk permulaan tahun baru sebab azam baru bermula. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita tengok dalam riwayat, Umar juga ada menyebutkan bahawasanya Muharram ini memang bulan yang awal di kalangan orang Arab dulu-dulu, sebelum daripada zaman Umar sekalipun, orang Arab dah kira bulan Muharram tu bulan yang pertama. Memang dah kira begitu dah. Ya. Dan riwayat juga menyebutkan bahawasanya azam untuk Nabi berhijrah itu bermula pada bulan Muharram sehinggalah diizinkan pada bulan Safar. Kenapa saya kata azam itu bermula pada bulan Muharram? Kerana Nabi kan bertemu dengan
bertemu dengan puak-puak Ansar, puak Aus dan Khazraj ketika mana perjanjian Aqabah yang berlaku yang kali kedua tu. Dia orang buat haji pada masa tu. Haji berlaku pada bulan Zulhijjah, maka azam untuk berhijrah berlaku pada bulan Muharram, sehinggalah diizinkan pada bulan Safar, Nabi keluar pada bulan Safar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, itulah lebih kurang yang saya boleh ceritakan. Ini di antara pembaharuan besar yang dilakukan di zaman Umar dan hari ini kita masih gunakan. Hari ini sampai ke hari ini sistem itu masih ada sehinggalah kita pakai dan insya-Allah ia akan berterusan sampai dunia ini berakhir insya-Allah. Jadi silakan saudara Amin, cukuplah sekadar tu, wallahu a'lam. Masya-Allah, jazakallah Dr. Rozaimi. Saya kira antara perkara utama kita belajar, pertama Nabi bergerak untuk berhijrah pada bulan Safar dan tiba di Yathrib pada Rabiul Awal. Kemudian kenapa Omar, pengajaran besar daripada Saidina Omar ialah beliau seorang innovator di dalam pentadbiran. Dia seorang reformis di dalam pentadbiran. Dia bukan hanya beriman dengan tradisi tetapi dia mencipta pembaharuan. Yang ni penting untuk warga pentadbir UPSI supaya kita tidak obses dengan cara-cara lama. Now, saya nak beralih kepada yang berbahagia Sahibul Samahah Dr. Mazhar. Ada satu hadis yang menceritakan apabila Nabi SAW nak keluar daripada Mekah, Nabi memandang kota Mekah dengan wajah yang sayu. Lantaran Nabi menyebut, aku tidak temui negeri yang lebih baik daripada engkau, merujuk pada Mekah. Dan baginda menambah lagi, dan tidak ada negeri yang lebih aku sayang daripada Mekah. Kalaulah bukan kerana kaumku, iaitu Quraisy yang menghalauku, aku tidak akan tinggalkan negeri ini. Hadis ini adalah riwayat Tirmizi. Dr. Mazhar, apa signifikan hadis ini dari segi hijrah dan kenegaraan dalam kita menyambut kemerdekaan? Dr. Mazhar, fadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih saudara Amin selaku moderator. Yang saya hormati pimpinan UPSI, khususnya kepada Datuk Naib Chancellor Profesor Datuk Dr. Mat Amin bin Mat Taf, juga kepimpinan UPSI yang saya kasihi Al-Fadilatul Syekh Dr. Muhammad Rozaimi Ramli yang merupakan selaku dekan pengajian Islam UPSI dan juga panel pada hari ini, sahabat-sahabat sidang pendengar, muslimin dan muslimat sekalian. Ini satu perkara yang penting untuk kita fahami asas-asas yang ada di dalam agama ini. Ramai orang ketika semangat Islam dulu memuncak, mereka bertanya, sayangkan negara ni termasuk dalam perkara yang dibenarkan oleh agama ke tak? Kau kita kena sayang kat Islam je. Kita kena sayang kat agama je, tak ada sayang kepada negara, tak termasuk di dalam suruhan agama. Saya nak menyebut bahawasanya ya memang benar dari sudut hadis hubbul watan minal iman, bukan hadis yang sahih. Ini disebut senarai daripada hadis-hadis palsu, termasuk yang menyebutnya ialah Muhammad Tahir Al-Fattani, dan di dalam Tazkiratul Mawdu'at dia menyatakan hadis ini palsu, tapi dia kata maknanya sahih. Maknanya sahih dia kata. Cumanya siapa yang belajar hadis ni, Albani dia kata makna tak sahih. Dia kata cintakan negara sama dengan cintakan harta, tidak ada nilai dalam agama. Saya tidak bersetuju dengan apa yang Albani sebut. Saya rasa ini tidak begitu tepat dengan apa yang kita lihat, termasuk daripada hadis yang dibacakan oleh saudara moderator tadi, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan selain daripadanya, di mana Nabi SAW sayang kepada Mekah. Nabi kata, laula anna qaumaki akhrajuni minki ma sakantu ghairaki. Jika tidak kerana kaumku, atau dalam sebagian Arab qaumi, sebagai kaum engkau, qaumaki merujuk kepada Mekah, yang mengeluarkan aku daripadamu, aku tidak akan duduk di tempat yang lain. Kita tengok sejarah Bilal yang telah diseksa oleh orang Mekah. Bilal yang diseksa oleh orang Mekah. Sehingga begitu dahsyat apa yang dikena dengan Humayyah bin Khalaf. Letak batu atas dada, dan ramai sahabat seksa. Tapi apabila mereka pergi meninggalkan Mekah, mereka cinta kepada Mekah. Mereka ingat kepada tanah air mereka. Sehingga Bilal itu merindui bau aroma Mekah tu. Kalau boleh satu malam
aku nak balik tidur di Mekah. Sayangnya mereka kepada Mekah. Ini soal sayang. Hatta Nabi SAW, sehingga Nabi tengok sebahagian mereka demam kerana terlalu sayangkan Mekah. Sehingga Nabi SAW doa, Allahumma habib ilaina al-Madinata ka hubbina al-Makkah. Ya Allah, sayangkan kami kepada Madinah seperti mana kami sayangkan Mekah, au asyad, ataupun lebih dahsyat, lebih banyak lagi sayang kami kepada Madinah. Dan Madinah pun, Mekah ni tempat, Mekah ni bandar metropolitan. Ramai orang semua pergi situlah kalau dalam konteks semasa itu. Macam KL lah. Ya kan? Ya, ramai international semua pergi ke situ. Madinah ni okey juga, tetapi Madinah ni kawasan dia kawasan wabak. Banyak wabak. Sebab tu Nabi SAW dan doa dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan selainnya, riwayat Imam Muslim juga, Nabi SAW kata wasahihha, minta supaya sihat apa nama Madinah ni. Madinah tempat penyakit. Wa barik lana fi sa'iha wa muddiha, dan berkatilah kami kepada gantang dia, kepada cupak dia. Ada gantang Madinah, ada cupak Madinah. Dan kami, Nabi kata wanqul humaha wa ja'alha bil juhfah, tadi saudara Amin sebut juhfah. Pindahkan wabak dia dan jadikannya di Juhfah. Juhfah ni tempat musyrikin duduk di situ. Sebahagian kata ada sebahagian Yahudi yang duduk di situ. Tapi yang pentingnya ialah Nabi minta supaya selamat Madinah. Saya nak ceritanya ialah soal cinta. Nabi itu sendiri rindu Mekah. Para sahabat tu rindu Mekah. Nabi tak kata apa nak rindu-rindu ni dunia semua rindu. Kita ni tapi ini adalah insan. Dia terikat dengan tempat yang ditinggal di dalamnya. Sebab tu sayangkan tanah air itu ialah lambang lambang normal satu orang manusia itu. Lambang manusia itu waras, dan lambang manusia itu betul kehidupannya. Kerana dia sayang tempat yang diduduk dan tempat yang dia tinggal di dalamnya. Dan kita jangan kata, Allah, kau ni tak Islamik kalau duk cinta tanah air, cintakan perjuangan Islam saja. Ini sebenarnya tidak benar. Ini Islam meraihkan fitrah ini. Fitrah mencintai apa yang kita tinggal di dalamnya, kita duduk di dalamnya. Saya selalu teringat bila sebut ni tentang Maisun binti Bahdal Al-Kilabiyah. Siapa yang baca dalam sejarah ni, sejarah Bani Umayyah. Kami dulu dinasti ambil syair Bani Umayyah. Bani Umayyah ni, Muawiyah ni dia kahwin dengan satu orang perempuan yang cantik. Perempuan Badui. Maisun binti Bahdal Al-Kilabiyah. Dia terkenal dengan cantik. Dan Muawiyah buat untuk dia istana yang cantik. Bila dia duduk di dalam istana yang cantik, ada burung-burung berbunyi, ada air. Sehingga perempuan-perempuan kata, kau ni macam dengan Balqis, duduk dengan cantik kau dengan istana yang Muawiyah buat kepadanya. Tapi Maisun binti Bahdal telah melafazkan syair. Syair itu panjang. Saya hafal sikit syair itu, tapi panjang syair dia, tapi saya hafal sebahagian syairnya itu. Saya ingat sebahagian lah, ingat. Dia sebut satu syair yang menyebabkan Muawiyah cerai dia lah. Muawiyah hantar dia balik. Dalam perjalanan Muawiyah hantar tu, akhirnya dia mengandung Yazid. Tapi tak apa. Saya nak sebut ialah apa yang Maisun sebut. Maisun kata, labaitun takhfiqu arwahu fihi ahabbu ilayya min qasrin munifi wa labsu ibaatin wa taqarru aynayya ahabbu ilayya min labsi syufufi. Saya nak sebut yang tu dulu. Dia kata sesungguhnya rumah yang dimasuki oleh angin. Dia pun akan duduk padang pasir. Badui ni, rumah yang dipukul angin masuk keluar di dalam khemah tu. Ahabbu ilayya min qasrin munifi. Lebih aku suka daripada istana yang mewah ini. Walabsul aba'ati wa taqarra aynayya ahabbu ilayya min labsi syufufi. Pakai baju ibaah Arab tu, yang lebih yang kasar itu, lebih aku suka daripada memakai pakaian-pakaian yang mewah. Khusyuna, dia panjanglah, saya skip dah. Dalam syair dia, khusyunati aisyati fil badwi ashha ila nafsi minal aishi tarifi. Kehidupan yang kasar di dalam badui itu lebih aku suka daripada hidup yang mewah ini. Fama abgha siwa watani badilan. Aku tidak ingin diganti tanah air aku dengan apa-apa. Wama abhahu min watanin syarifi. Tidak ada yang lebih bahagia, yang lebih membanggakan daripada tanah air sendiri.
Tapi ini Maisun dan dia Muawiyah, tapi ada satu perkataan yang disebut sebelum tu macam dia rendahkan Muawiyah hantar dia balik. Tapi tak apa, saya nak ceritakan demikian Maisun, wanita yang dikenali dengan cantik, bijak, fasih. Dia tak mau hidup di istana kerana istana tu bukan tempat dia. Dia ingin hidup di tempat kehidupan Badui kerana dia orang Badui. Cintakan tanah air. Itulah sesuatu yang ada dalam jiwa manusia. Sebab itu para sahabat cintakan tanah air mereka, cintakan Mekah. Merindui Mekah. Sebab itu mereka apabila Nabi tak jadi masuk Mekah, ramai yang macam memberontak. Ramai yang tak puas hati kenapa tak jadi. Kerana rindukan haruman dan bau Mekah itu. Sebab itu apabila kita duduk di dalam tanah air kita, orang yang tak mencintai tanah air kita, di atas nama apa slogan pun, dia tidak patut menjadi ahli kepada warga negara itu. Dia tidak patut menjadi ahli kepada negara itu. Kerana mencintai tanah air itu satu sifat. Dan kita tahu bahawasanya memang Nabi kata, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang dibunuh kerana hartanya, yakni dibunuh secara zalim kerana hartanya, maka dia syahid. Bagaimana kalau orang yang dibunuh kerana mempertahankan tanah air yang dia cintai, jika diserang secara zalim, maka dia mendapat pahala syahid di akhirat. Maka ini adalah makna yang perlu kita kembalikan bahawasanya apabila kita mendengar puisi cinta kepada negara, apabila kita mendengar ungkapan-ungkapan cintakan tanah air, ia adalah lambang bahawasanya orang itu sedang hidup di atas fitrah yang Allah jadikan manusia itu sayang isterinya, sayang rumahnya, sayang anak-anaknya, sayangkan juga tanah airnya. Cumanya di dalam soal ranking walak di dalam agama, jika bertembung antara kehendak tanah air itu berbeza dengan mencintai ahli politiknya. Itu mesti dibedakan. Ahli politik cerita lain, tanah air cerita lain. Ramai orang dia ingat cinta tanah air itu kena mencintai pemimpin tanah air itu. Tak, Nabi mencintai Mekah. Tetapi akhirnya Nabi menyahkan semua pemimpin-pemimpin Mekah yang zalim dengan Nabi membawa pasukan membuang pemimpin Mekah yang itu tidak menafikan cinta. Cinta patriotism ia adalah suatu old idea, pemikiran yang lama yang ia lebih kita kena bezakan soal cintakan negara dalam erti kata mencintai pemimpin yang dilantik, soal nationalism dalam erti kata warna bendera, ini semua Westphalian Treaty dan nation states ini satu bab yang lain. Tapi saya ingin memperkatakan berhubung dengan kecintaan kepada tanah air itu, sayangkan bumi yang pernah kita lahir di dalamnya, kita membesar di dalamnya. Ia adalah satu fitrah. Dan Nabi SAW sebab itu, hijrah itu mempunyai pahala yang besar. Kerana ia telah mengorbankan kecintaan kepada tanah air. Yang ia tidak dilarang kerana mendahulukan kecintaan kepada negara. Seperti mana seorang mengorbankan anak dan isterinya kerana demi semata-mata untuk membela agamanya. Sebab itu ada pahala. Jika tanah air tu tak dicinta, alah belah tinggal tanah air, Nabi pun tak rasa apa seronok pula kita bertentangan apa, kita boleh belah dulu tempat lain. Kan? Maka tentu tidak ada pahala yang besar di dalam sudut itu. Itu untuk makna kita memahami patriotisme, makna kita memahami bahawa mencintai tanah air itu sebahagian daripada nilai-nilai kemanusiaan yang telah Tuhan tempatkan dalam diri setiap insan. Masya Allah. Baik, terima kasih Dr. Mazhar di atas pencerahan yang saya kira cukup clear lah bahawa mencintai negara adalah sebahagian daripada tuntutan agama. Saya tengok komen bila nak beralih kepada Dr. Rozaimi, ada komen Dr. Ambo. Dr. Rozaimi ni handsome pula saya tengok malam ni. Apa? Malam lain tak handsome ke? Kan? Okay. Now, untuk soalan yang seterusnya ni, saya rasa dia ada kaitan dengan sedikit cabaran khususnya guru-guru di UPSI yang mengajar sejarah. Saya rasa antara cabaran cikgu-cikgu sejarah lepas ni nak suruh budak-budak hafal masa bila PKP, masa bila PKPP, masa bila PKPB. Dan satu lagi sejarah yang telah tercipta dalam negara kita ni, tahun ni saja pasca PRU 14, kita telah mendapat 3 Perdana Menteri. Tuan Dr. Mahathir, Tan Sri Muhyiddin dan juga Datuk Seri Ismail Sabri. Whatever it is, menyebabkan dah jadi trend di dalam social media, ada influencer-influencer yang dengan bangganya kata, akulah layak menjadi Perdana Menteri. Kan tak kurang juga ada usahawan kata, saya ada follower yang ramai, saya handsome sebab tu saya boleh jadi Perdana Menteri. Macam-macam. Tapi soalan utama saya nak tanya pada Dr. Rozaimi,
daripada peristiwa hijrah ni, apa kualiti yang kita boleh extract daripada peristiwa tu untuk kita terjemahkan kepada dunia hari ini? Silakan Dr. Rozaimi. Baik. Saya bila melihat kepada isu, dia orang kata apa, baguslah soalan ni, soalan yang bersifat semasa, bukanlah satu soalan yang bersifat klasik semata-mata, kerana hijrah itu telah pun berlaku dan tugas kita bukan untuk be part of the hijrah yang telah pun berlaku, tetapi kita mengambil semangatnya, kita mengambil pengajaran daripadanya untuk kita menirunya. Sebab tu dulu kalau ceramah hijrah ni, bila cerita pasal hijrah, saya selalu tanya pada audience, saya selalu tanya pada audience, saya kata, waktu Nabi SAW berhijrah ke Madinah, waktu tu Nabi telah pun Isra' dan Mi'raj. Waktu tu, walaupun tarikh Isra' dan Mi'raj itu tidaklah diketahui secara pasti, berlaku khilaf di kalangan para ulama, tetapi pastinya ia berlaku sebelum hijrah. Kenapa? Kerana waktu hijrah tu Nabi dah salat dah. Kan, waktu hijrah tu, waktu di Madinah, Nabi telah pun melaksanakan salat. Kerana Isra' dan Mi'raj berlaku pensyariatan salat. Jadi, Nabi dah pergi Isra' dan Mi'raj lah. Kan? Makna bila Nabi dah pergi Isra' dan Mi'raj, pastinya Nabi telah pun mengenal satu binatang yang bernama burak. Kan? Yang kita duk cerita dalam sejarah hijrah, Nabi terpaksa ambil Abdullah bin Uraiqid untuk bawa jalan pergi tempat lain, terpaksa ikut jalan yang berliku-liku. Nabi pula terpaksa pijak batu-batu kerana tak nak bagi tapak kaki Nabi terkesan dekat tanah, supaya orang Arab tak boleh kesan tapak kaki Nabi. Lepas tu Nabi duduk pula kat Gua Sur dengan Abu Bakar, kan? Lantik pula Amir bin Fuhairah untuk lalukan kambing di tempat yang Nabi lalu. Susah hijrah ni. Bukan satu benda yang mudah nak menjayakannya. Susah. Kenapa tak Allah Ta'ala hantar je kat Nabi tu burak? Lah kan? Nabi pun kata, Ya Allah. Contoh kan? Nabi kata, Ya Allah, burak pun ada. Ya Allah, dia pun bukan ada buat apa. Hantar kat saya sekali, saya nak pergi hijrah ke Madinah. Tapi sunnatullah membezakan di antara mukjizat para anbiya dan juga perjuangan para anbiya dalam menegakkan agama. Isra' dan Mi'raj itu mukjizat. Memang betul ada di dalamnya pensyariatan salat. Kita kena salat, betul. Tetapi peristiwa Isra' dan Mi'raj itu merupakan keistimewaan yang Allah Ta'ala bagi kat Nabi. Kita tak payah tiru. Kalau hari ni saya sebut, tuan-tuan, semalam saya Isra' dan Mi'raj, tuan-tuan boleh kata kat saya 2-3 Jumaat nak meninggal kot ni Rozaimi ni. Kan? Sebab buang terbiat. Tak ada mungkin saya boleh pergi Isra' dan Mi'raj. Tetapi hijrah, kita disuruh untuk mengambil semangat daripadanya. Kita disuruh untuk ambil semangat hijrah ni sebab apa? Sebab ia adalah perjuangan menegakkan agama. Tadi Dato' VC pun duk sebut kan. Kalau setakat pindah, orang lain pun pindah. Saya pindah. Daripada Selayang pindah ke Tanjung Malim. Sebelum duduk Selayang, duduk di Jordan. Pindah juga. Tapi kenapa tak jadi sejarah besar? Kan? Setiap orang dalam hidup dia berpindah. Setiap orang berpindah. Daripada rumah mak ayah dia, pindah pergi ke kampus, pindah pergi rumah sendiri, lepas tu pindah daripada dunia pergi ke kubur. Tapi tak jadi isu besar pun. Pindah Nabi SAW daripada Mekah ke Madinah, perjuangan dalam menegakkan agama, dan daripada peristiwa ni banyak sebenarnya kita boleh ambil kualiti. Dan Islam mengajar kepada umat bahawasanya konsep jawatan, konsep kepimpinan, dia bukan tasyrif tapi dia taklif. Ini biasa kita sebut. Dia bukan satu penghormatan, dia bukan satu kemuliaan, tetapi ia adalah pertanggungjawaban. Sebab itu Nabi sebut kepada Abu Dhar. Nabi kata, innaka dha'if wa innaha amanah wa innahu yaumal qiyamah wa innaha amanah wa innaha yaumal qiyamah khizyun wa nadamah. Wahai Abu Dhar, ketika mana Abu Dhar minta Nabi SAW lantik dia, sebab dia pun teringin mungkin nak kerja dengan Nabi, nak berkhidmat untuk Nabi. Nabi kata kat dia, wahai Abu Dhar, sesungguhnya engkau lemah dalam pentadbiran. Engkau lemah dalam pengurusan. Kau tak boleh buat benda ni.
Wa innaha amanah, yang diberikan kepada engkau itu amanah. Ya, dan dia ni amanah ni kalau tak ditanggung ataupun tak digalas dengan baik, maka ia akan menjadi penyesalan di akhirat. Dia akan menjadi kehinaan bagi orang yang menanggungnya. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kita bila bincang tentang isu kepimpinan, kita kena ada konsep takut. Kena ada konsep ia adalah satu bebanan yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti. Jadi berbalik pada isu kita lah. Berbalik pada isu kita, apa kualiti kepimpinan yang kita boleh ambil daripada peristiwa hijrah ni? Sebenarnya banyak. Banyak sangat, Amin. Ada kawan-kawan dia tegur, dia kata, panggil Amin aja. Yang saya maksudkan tu Amin Idris lah, bukan Datuk Amin. Datuk Amin kita panggil Datuk lah sebab dia bos saya kan. Dia pun Islam suruh ajar kita panggil orang dengan dia punya pangkat lah kan. Datuk Mufti pun saya panggil Datuk Mufti kan. Kita hormat lah. Amin dia kawan saya lah, dia sahabat saya kan. Kami selalu bersama dalam forum. Jadi banyak Amin sebenarnya. Yang pertama sekali yang Datuk Mufti sebut tadi, iaitu cinta negara. Cinta negara ni kena ada pada pemimpin. Sebab itu Nabi SAW, kualiti kepimpinan yang ada pada Nabi itu, yang pertama yang ditunjukkan adalah sayang pada negara. Kan dalam hadis riwayat Tirmizi yang Amin baca tadi pun dah menunjukkan Nabi sayang sangat kat Mekah. Kan, Nabi sayang kat Mekah. Kalau tidak kerana kaum kau keluarkan aku daripada engkau, kalau tidaklah kaum kau halau aku daripada kau, aku takkan keluar daripada engkau. Bahkan Nabi SAW ketika sampai ke Madinah, nak jadi pemimpin di Madinah, apa Nabi doa? Allahumma habbib ilainal Madinah ka hubbina li Makkah aw akthar. Ya Allah, jadikanlah kami sayang kat Madinah ni seperti mana kami sayang kat Mekah ataupun lebih lagi. Kan, lebih lagi, biarlah lebih lagi tak apa. Sebab kita nak berada di Madinah, kita nak bina negara baru, kita nak bina tempat baru, nak jadi nak bina kepimpinan yang baru. Maka sayang kepada negara adalah satu kemestian. Tak mungkin seorang pemimpin akan menjadi pemimpin yang cemerlang kalau dia sendiri benci pada negara dia. Dia akan merosakkan negara. Sebab tu pemimpin yang berjiwa besar, dia mesti sayang kepada negara dia dulu. Buat apa-apa pun kerana negara. Buat apa-apa pun kerana ini adalah tanah yang aku nak bina hukum Allah di dalamnya. Nak tegakkan syiar Allah padanya. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kita kena ada kekuatan dan azam. Nabi SAW ni kekuatan dan azam dia sangat dahsyat. Nabi bukan pertama kali pergi hijrah, bukanlah pertama kali keluar daripada Mekah. Sebelum Nabi keluar ke Mekah, sebelum Nabi keluar ke Mekah nak pergi ke Madinah, sebelum Nabi keluar daripada Mekah nak pergi ke Madinah, Nabi dah keluar pergi Taif. Nabi dah keluar pergi Taif dah. Apa berlaku kat Taif? Nabi kena dekat Taif. Nabi down dekat Taif. Orang Taif baling batu kat Nabi. Saya ingat kalau kita analisis Nabi punya perkataan dekat Taif tu, kan, saya ingat kalau kena kat kita lah, kita pun rasa serik lah. Kan Datuk Mufti mungkin lagi banyak lah pengalaman daripada saya. Datuk Mufti banyak lah pujuk saya. Kalau saya kena apa-apa, Datuk Mufti akan call lah. Dia kata, biasalah Syekh, benda tu biasa. Kan, dalam dakwah ni dia ada satu, kadang-kadang ada benda datang kat kita, kita tak tertanggung, kita rasa kan. Satu datang, kita rasa macam Allah penat. Tahun lepas saya agak penat sikit lah kan. Tapi kalau kita nilai diri kita, kita tengok balik apa yang berlaku di zaman Nabi, kalau kita analyse lah kehidupan Nabi ni, daripada satu tahun ke satu tahun, ada saja peristiwa. Bahkan lepas daripada hijrah tu, kalau kita lah dah pindah kan, ingat pindah-pindah boleh relax kan? Tak ada. Lepas Nabi pindah ke Madinah, setiap tahun dalam kehidupan Nabi ada berlaku peristiwa-peristiwa, ada berlaku peperangan. Maka hidup Nabi itu tidak pernah sunyi daripada cabaran. Hidup Nabi itu tidak pernah sunyi daripada dugaan. Tapi Nabi azam kuat, mempunyai keazaman yang kuat. Walaupun Nabi kena siksa dekat Mekah, dia tak berhenti. Walaupun Nabi kena halau di Taif, dia tak berhenti. Teruskan sampai membina kekuatan di Madinah, membawa kekuatan semula untuk kembali ke Mekah, menguasai Mekah semula di tangan orang-orang yang pernah halau Nabi SAW keluar daripada kampung halaman di Mekah. Itu yang kedua. Yang ketiganya, peristiwa hijrah mengajar kita tentang kualiti kepimpinan, iaitu ada plan yang sangat teratur.
Ada perancangan yang sangat teratur. Nabi SAW ajak Abu Bakar untuk teman dia. Kemudian Nabi minta pertolongan Abdullah bin Uraiqid untuk bawakan dia kepada jalan yang bukan jalan biasa, jalan yang berliku-liku, jalan lain kerana ia berada dalam keadaan ketakutan. Kemudian Nabi SAW suruh Amir bin Fuhairah jaga kambing, lalukan kambing dekat tempat Nabi lalu. Ini semua perancangan yang sangat rapi, yang sangat teratur. Dan Nabi SAW sendiri berhijrah dalam keadaan sembunyi. Mungkin ada orang kata, kenapa Nabi pergi sembunyi? Bukankah Allah Ta'ala memang akan pelihara Nabi? Umar okey je, walaupun riwayat tu ada sedikit kedaifan pada sanadnya. Tetapi bagi saya, ia tidaklah satu benda yang pelik pun kalau Umar nak pergi dalam keadaan terbuka dan Nabi pergi dalam keadaan sembunyi. Kerana inilah strategi. Kerana Umar tu bukan Nabi. Umar ni kalau dia pergi terang-terang pun orang akan kata, ya Umar boleh lah, Umar dia kuat, kita bukan kuat. Tapi Nabi tu sendiri, setiap perkataan dia, setiap tindakan dia adalah contoh. Kalau Nabi buat macam Umar, orang yang tak mampu pun nak tiru. Sedangkan Nabi bukan diutuskan hanya untuk orang yang kuat. Nabi juga diutuskan untuk orang yang lemah. Nabi juga diutuskan sebagai contoh untuk orang yang tak mampu. Maka Nabi pergi tersembunyi supaya orang lain kata, oh Nabi pergi sembunyi, kita pun kena ikut Nabi lah kalau kita tak mampu. Maka plan yang sangat teratur adalah salah satu daripada ciri-ciri kepimpinan yang baik. Ciri-ciri kepimpinan. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, Nabi bawa Abu Bakar. Abu Bakar ni masa dekat dalam gua Sur, Abu Bakar ni takut. Dalam hadis Bukhari, Abu Bakar kata apa? Ya Rasulullah, lau nadhara ahaduhum ila qadamaihi la absarana. Ya Rasulullah, kalaulah salah seorang daripada puak Quraisy yang berada di muka pintu gua Sur ni tengok kaki dia, dia akan nampak kita kat bawah ni. Nabi kata, ma dhannuka bithnain Allahu salisuhuma. Apa yang kamu sangka berdua? Allah sebagai yang ketiga. Maksud Nabi kata, kamu jangan risau, la tahzan innallaha ma'ana. Kamu jangan risau, kamu jangan sedih kerana Allah bersama dengan kita. Jadi persoalannya, kenapa Nabi bawa Abu Bakar? Kan? Kadang-kadang kita ajak orang teman kita kan, bukan kerana dia berani daripada kita. Tak, kita berani lagi mungkin. Tapi sebab bila dia pergi dengan kita ni, at least lah kita ada rasa sikit kita diteman oleh seseorang. Kan? Gitulah dalam pentadbiran negara yang Nabi sebut dalam hadis bitanatul khair. Satu puak yang menjadi penasihat yang baik, yang suka bagi pandangan yang baik. Pemimpin kena ada kualiti ni. Pemimpin dia tak boleh ada orang yang mengampu dia. Datuk Mufti kata jet kereta sampai terbalik kan? Tak boleh. Dia mesti ada satu orang yang boleh bagi nasihat yang betul. Benda ni tak betul Datuk Seri. Benda ni kalau Datuk Seri buat akan membahayakan rakyat Datuk Seri. So benda-benda yang seperti ini yang perlu ada dalam kualiti kepimpinan. Bercakap benar. Orang yang memberikan nasihat yang baik. Orang yang setia kepada negara, orang yang setia kepada agama, orang yang setia kepada ajaran yang dibawa. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, seorang pemimpin dalam peristiwa hijrah ni lah, kan? Bila mana kita tengok dalam peristiwa hijrah, Nabi SAW ni dia ada wawasan yang sangat jelas. Kan? Wawasan yang sangat jelas maksudnya, Nabi SAW waktu sampai ke Madinah, sebelum sampai Madinah, Nabi sampai di Quba dulu kan. Sampai di Quba, Nabi bina masjid. Sampai di Madinah pun Nabi bina masjid. Untuk apa masjid? Masjid sebagai tempat perpaduan, tempat ibadat, tempat pendidikan, tempat orang susah berlindung, iaitu puak-puak ahli sufah. Maka Nabi nampak dah di mana dia nak bawa negara ni. Maka Nabi persaudarakan di antara Muhajirin dan Ansar. Bahkan sebelum daripada sampai ke Madinah pun, waktu Suraqah bin Malik kan dia pun dengar yang orang Quraisy nak bagi 100 ekor unta pada siapa yang bawa Nabi ni dalam, siapa yang berjaya tangkap Nabi dalam keadaan hidup atau mati tak kisah, bawa datang jumpa aku. Suraqah ni pun memang teringin nak tangkap Nabi, tapi tak berjaya. Nabi janji apa kat dia? Nabi janji akan berikan kepada dia sawari Kisra, gelang Maharaja Parsi Kisra. Nabi keluar dalam keadaan sembunyi, orang nak bunuh dia, tak ada pengaruh pada masa tu di Mekah, tiba-tiba janji kat orang Mekah, aku akan bagi kepada kamu gelang Maharaja Kisra. Cuba bayangkan. Kan? Tapi inilah kepimpinan, dream big. Kan?
mimpi yang besar-besar. Kerana sebahagian daripada mimpi yang besar tu mungkin kita akan dapat. Maka pemimpin kena ada wawasan yang besar, kena ada ru'yah mustaqbaliyah al-kabirah, maksudnya pandangan yang besar untuk masa akan datang. Baik. Dan tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, dalam peristiwa hijrah ni juga mengajar kita tentang konsep seorang pemimpin kena ada sokongan lah. Kan, kena ada sokongan yang kita jadi macam ni sebab tidak ada yang dominan. Sebelum ni kita tak macam ni. Kan, jadi seorang pemimpin kena ada sokongan yang kuat pada dia. Sebab itu Nabi SAW sewaktu hijrah, sebelum hijrah, Nabi ambil perjanjian dengan puak-puak Ansar. Nabi mempunyai sokongan daripada puak Muhajirin. Dan Nabi dapat sokongan daripada puak Ansar dan akhirnya membina negara. Nabi membina tapak yang sangat kukuh, yang sangat utuh. Sebab itu dalam konsep, orang kata apa? Dalam konsep, Okey. so betul kan? Okey. Dia mesti ada sokongan yang kuat lah. Seorang pemimpin mesti ada sokongan yang kuat. Kita jadi macam ni sebab tak ada sokongan lah. Kan? Tidak ada parti yang dominan, tidak ada pakatan yang dominan. Kan? Jadi sebab tu kita jadi cacah marba, tukar-tukar Perdana Menteri dan sebagainya. Cuma apa yang berlaku di zaman Nabi SAW, Nabi ada sokongan daripada puak Muhajirin. Puak Muhajirin memang bersama dengan Nabi SAW dalam susah dan senang. Nabi dapat pula sokongan daripada puak-puak Ansar dan akhirnya Nabi membina kekuatan. Jadi oleh kerana ini, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, saya merasakan dalam peristiwa hijrah ini, bukan hanya rakyat perlu untuk menganalisis pandangan-pandangan yang baik, pemimpin juga perlu mengambil ciri-ciri kepimpinan daripada peristiwa hijrah. Jadi itulah lebih kurang yang saya boleh sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Masya Allah. Terima kasih Dr. Rozaimi. Saya kira tadi suara mute tu bukan angkara teori konspirasi apa-apa ya, tak ada Tak ada. Okey. Pada yang sedang menonton, boleh melontarkan apa-apa soalan, kok-koklah ada yang relevan saya akan kemukakan. Tapi saya nak beralih dulu kepada Dr. Mazhar. Saya tengok dan saya perasan bila kita baca buku-buku sejarah Sohibul Samahah, Datuk, dunia menunjukkan berubahnya masa, berubahnya zaman secara tak langsung dia memberi kematangan pada orang yang berpolitik, pada orang yang terlibat dalam dunia kenegaraan. Contoh Dr. Mazhar, Taliban yang dahulunya dilihat radikal, tetapi kali ini, jangan salah faham, bukan saya nak kata saya ni ahli Taliban, nak sebut berdasarkan kenyataan rasmi di media-media termasuklah media barat, kelihatan Taliban kali ini tidak sama seperti Taliban dulu. Bahkan wartawan wanita dibenarkan bekerja walaupun ada juga bukti-bukti menunjukkan ada wanita yang dihalau daripada bekerja, tapi secara zahirnya kelihatan tidak sama seperti dulu sampai wujud brand baru iaitu Neo Taliban. Dan lagi mengejutkan, Taliban membina dan menjalin kerjasama hubungan dengan negara-negara yang menjadi seteru mereka dulu, Amerika Syarikat, China, Rusia. Begitu juga Dr. Mazhar, gerakan-gerakan Islam yang dulunya dilihat agak syadid, tapi kali ini lebih fleksibel pada amalan siasah. Pandangan Sohibul Samahah dalam hal ini, dalam kita 64 tahun lebih daripada 6 dekad, lebih separuh abad, adakah di sana memang benar boleh menukar pendirian dan pendapat ataupun pendekatan di dalam menangani situasi-situasi politik? Dr. Mazhar. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Saya tak sangka pula ada soalan tentang Taliban ni. Tapi saya tak sebut lagi tentang Taliban ni sejak peristiwa Taliban ni. Ni hari ni tengok tadi masa duk tengok. Eksklusif. Tanya Taliban. Saya ingat sebut sikit lah kalau bagi ruang masa saya tentang Taliban sikit. Fadhal. Tapi saya dengar tadi Dr. Rozaimi sebut tentang dream big. Sebahagian penafsir mungkin menyatakan bahawasanya Nabi wa kana ahlaman nas. Nabi ni ahlaman nas tu bukan maka forbearing dengan makna santun, tapi dengan makna besar mimpinya, hulum. Tanpa boleh dibincangkanlah tafsiran tu. Tapi saya nak kembali kepada Afghanistan ini. Sebelum saya nak jawab soalan saudara Amin ni, Afghanistan ini sejarah dia panjang. Kalau kita baca Jamaluddin Al-Afghani, perkataan Al-Afghani tu dia dari Afghanistan, walaupun ada perbincangan dia asal daripada mana.
Tetapi dia menyebut orang Afghanistan ni begitu taksub kepada mazhab Hanafi, begitu taksub kepada skul Sunni, mereka Sunni. Dan mereka tak boleh diperkotak-katikkan dalam dua hal itu. Dan mereka menganggap bahawasanya, itu zaman Jamaluddin Al-Afghani dia sebut. Mereka menganggap soal iman yang the best ialah orang-orang Arab dan mereka di dalam mempertahankan Islam. Kata Jamaluddin Al-Afghani. Tapi saya nak sebut seorang yang terpengaruh dengan Jamaluddin Al-Afghani, yang terkenal, yang saya rasa dia merupakan idola besar daripada ramai tokoh-tokoh dalam dunia ini, iaitu Al-Amir Shakib Arsalan. Merupakan tokoh besar yang patut kita mengkaji tentang dia. Dia tak perlu dikajilah, dia memang besar. Buku dia Hadir Al-Alam Al-Islami merupakan satu buku yang hebat. Saya bila kenangkan Amir Shakib Arsalan ini, saya rasa bagaimanakah hebatnya hidup orang ni kan. Dia menulis, dia seorang mufakir besar. Dia menulis setahun lebih kurang 1000 buku surat. Dan dia menulis ketika dia menghadapi dunia Islam, ketika Turki pada saat kejatuhan, hampir pada akhir-akhir Turki, dia cuba mempertahankannya dengan sifat perkauman Turki. Sehingga menyebabkan orang Arab benci, dan orang Arab telah bangkit dengan sifat nasionalisme Arab untuk menentang khalifah sistem Turki, menyebabkan berlaku dua pertembungan. Golongan Ashraf yang melancarkan Saurah Arabiyah Kubra, siapa yang belajar dalam sejarah akan mengetahui bahawasanya macam mana Amir Shakib Arsalan berperanan. Dia ingin menghimpunkan orang Islam, dia melawat dunia Islam, dia menulis, dan Hadir Alam Al-Islami antara buku dia. Dan dia menulis tentang Afghanistan. Amir Shakib Arsalan ni kalau baca amazing lah, satu orang yang polyglot. Dia mempunyai keupayaan untuk menguasai banyak bahasa. Dia boleh bahasa Arab, dia boleh tulis dalam French, dalam bahasa Perancis, dia boleh juga di dalam bahasa Jerman, dia juga boleh dalam bahasa Turki kerana ketika itu Osmaniyah. Tapi ini Amir Shakib Arsalan, amazing personality. Kalau baca dia mengkagumkan. Tapi dia menyebut satu hal yang ramai orang petik, penulis-penulis petik tentang Afghanistan. Dia menyatakan, "Law lam yabqa lil islami fid dunya irqun yanbit la ra'aita irqahu baina sukani jabali al-Himalaya wal Hindukush nabitan wa azmuhu hunaka nahida." Maksudnya apa? Dia kata, jikalah sekiranya bagi Islam itu, laulam yabqa lil Islam fid dunya irq yanbit, jika tidak ada lagi bagi Islam itu nadi, urat nadi yang masih berdenyut, la ra'aita irqahu baina sukani jabalil Himalaya wa Hindukush. Kamu akan melihat denyutan nadi itu di antara penduduk gunung Himalaya dan gunung Hindukush antara, iaitu Afghanistan, nabidan, masih lagi berdenyut. Wa azmuhu huna nahida, dan azam untuk membela Islam di sana terus hidup, terus kuat. Ini kata Amir Shakib Arsalan, satu orang Lubnan, yang mana apabila melihat kepada Afghanistan. Dan kita lihat Afghanistan, saya bukan mau membicarakan tentang Taliban, tapi membicarakan tentang keajaiban bangsa Afghanistan ini. Rusia pernah sana, Rusia telah lari, kan? Amerika kali ni, Amerika lari. Banyak kuasa-kuasa yang pergi, mereka gagal untuk menguasai Afghanistan. Orang Afghanistan hanya dengan buta huruf kebanyakan mereka, tapi dapat dengan senjata senapang patah memerangi kuasa-kuasa besar. Ini adalah keajaiban manusia yang ajaib di dalam dunia ini. Bahawasanya azam seperti bukit, azam seperti batu yang kuat itu dapat menewaskan segala kecanggihan peralatan yang dibuat oleh manusia. Ini adalah bangsa Afghanistan. Walaupun ada perkara-perkara yang mungkin tidak cocok dengan budaya kita. Dan saya masih ingat lagi Abdullah Azzam, saya duduk di Suaileh. Abdullah Azzam pergi berjihad di Afghanistan. Dia menulis banyak tentang Afghanistan. Dan dia menyatakan mungkin orang Arab pergi sana akan terkejut budaya dengan cara dan pendekatan mereka, tetapi sesungguhnya itu cara mereka, pendekatan mereka, tetapi azam mereka untuk mempertahankan agama dan seumpamanya sangat-sangat kuat.
Jadi itu keistimewaan bangsa Afghanistan. Tantang balik kepada Taliban. Sikit saya nak sebut tentang Taliban. Kita juga dulu komplain Taliban ini sebab kita lihat tindakannya yang tak cocok. Itu Taliban 1.0 kan. Ini sekarang Taliban ini yang 2.0 sekarang. Taliban versi yang kedua. Mengejutkan, setelah 20 tahun dia datang, dia pergi belajar, ini manusia berkembang. Dia pergi belajar. Saya bukan nak berikan kredit awal kepada Taliban menyatakan everything is okay. Kita masih lagi melihat apa yang Taliban nak lakukan. Cumanya saya nak sebut kepada orang Islam begini. Saya tengok ada wakil YB mana daripada Johor itu buat video tentang Taliban dan komplit. Saya nak sebut satu hal sebelum saya nak sebut tentang perubahan yang saudara Amin kata. Nabi SAW kata, al-arwahu junudun mujannada. Idza ta'arafa minha iktalaf wa idza tanakara minha ikhtalaf. Ruh ni, ruh kita ni, ruh saya, ruh Amin, arwahun mujannada, tentera yang dihimpunkan, tentera yang diatur. Bila dia kenal antara satu sama lain tu, dia cenderung untuk rapat, untuk baik. Apabila dia tak kenal, asing, maka dia akan berselisih. Ruh kita bersama dengan ruh orang mukmin. Ruh kita bersama dengan orang mukmin. Apabila kita melihat orang mukmin cuba melakukan tindakan-tindakan untuk membela agama mereka. Taliban mungkin ada kelemahan dia di atas, bukan saja dia ada kelemahan, terpelajar macam kita pun dalam pentadbiran negara ada masalah. Negara-negara Arab yang macam-macam pun ada masalah. Kezaliman pemimpin-pemimpin Arab lagi banyak kalau nak dibandingkan apa yang Taliban baru nak buat. Yang sebahagian orang telah kutuk Taliban. Kononnya wakil rakyat tu kata Taliban ambil negara dengan merampas kuasa. Selama ni US masuki negara tu, dia tak bunyi pula US ni penjajah dan seumpamanya. Hari ini muncul ahli politik nak kata ini Taliban rampas kuasa, kita tak boleh terima pengkhianatan rampas kuasa dan seumpamanya. Dia hanya nampak Taliban, dia tak nampak kuasa-kuasa besar yang masuk ke Afghanistan. Taliban, apapun pentafsiran kita kepadanya, dia adalah anak bangsa negara itu. Dia mengambil tanah airnya sendiri. Dan rakyatnya menerima walaupun kita dimomokkan oleh Barat seolah-olah memang orang akan lari. Mereka yang pernah bekerja dengan US, apa mereka tahulah. Mereka akan lari, mereka tahu mereka ada masalah. Bukan saja di Vietnam juga berlaku yang sama. Rakyat Vietnam nak lari apabila Amerika nak keluar sebab mereka tahu nanti apabila tentera masuk, pasukan masuk, anak-anak watan masuk, mereka akan menghapuskan pengkhianat ni. Ini normal, bukan Taliban je. Tu pun Taliban telah buat pengampunan, mengisytiharkan pengampunan secara besar-besaran. Saya tidak mau bagi kredit 100% pada Taliban di peringkat awal. Tapi apa yang kita lihat setakat ini menunjukkan Taliban masih lagi buat perkara yang sound, perkara yang rational, perkara yang boleh kita accept. Dan dia nampaknya telah matang. Saya tengok juru cakap Taliban tu, Englishnya very good. Ui, Saya pun rasa British English. British English, saya ingat dia born in British saya rasa. Tapi dia balik, artinya mereka telah ada dah expose kepada pengalaman pentadbiran, cara mereka deal dengan China dan seumpamanya. Mungkin kita tahu kita tak puas hati dengan China, tetapi mentadbir mereka ada pengalaman ketika mereka mempertahankan Bin Laden yang lepas kemudian mereka dibom oleh Amerika. Tetapi kita tak boleh lupa, walaupun Taliban dahulu agak keras mentadbirannya, tetapi semasa zaman Taliban, Afghanistan boleh dikatakan negara yang aman dan Taliban berjaya buat perkara yang tak dapat dibuat oleh negara-negara lain seperti mana kita tahu, iaitu menghapuskan drugs, menjadikan Afghanistan yang 60% pengedaran dadah itu ditamatkan oleh Taliban pada zaman pemerintahan di 20 tahun yang lepas. Sekarang dia kembali nampak lebih matang dan kita memberikan harapan. Ada orang Islam ni dia pantang tengok orang pakai serban ke apa, dia dah mula jadi cuak. Dia yang cuak sebelum orang lain cuak. Dia pun apa ni semua ni, dia ini ada masalah. Menunjukkan ruh dia itu bersatu dengan ruh orang-orang yang tidak beriman dengan Tuhan. Jika ruh dia itu cenderung kepada orang yang beriman dengan Tuhan, kita tahu ada masalah saudara kita, tapi dia Muslim, dia our brother. Kalau kita boleh, kita nak betulkan. Tak boleh yang salah, kita akan kritik, kita adil. Pun begitu kita cenderung supaya dia memerintah negara dia lebih baik daripada Amerika memerintah negara dia. Dia memerintah negara dia lebih adil. Kerana Amerika memerintah negara dan telah menzalimi rakyat Afghanistan walaupun kononnya dia membekalkan senjata dan seumpamanya.
Tak apa, saya bercakap soal perubahan. Sebelum saya nak pergi kepada yang saudara Amin kata. Perubahan dalam hidup manusia, manusia boleh berubah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, imam jalil, kabir, imam besar. Ajazatil mar'ah an talida misla Syafi'i. Wanita tidak mampu lagi untuk melahirkan orang seperti Syafi'i. Hebatnya Imam Syafi'i. Pun begitu, Imam Syafi'i seperti mana yang kita tahu, dia ada mazhab qaul qadim, dia ada qaul jadid. Qaul qadim dia ketika dia berada di Baghdad melalui kitabnya Al-Hujjah, diriwayatkan oleh Abu Thur, diriwayatkan oleh Imam Ahmad ketika itu, mereka yang berada di situ yang mengambil daripada mazhab Imam Syafi'i yang lama ketika di Iraq ialah qaul yang lama. Kita bayangkan Imam Syafi'i yang besar begitu kukuh sehingga Imam Ahmad berguru dengan dia, Abu Thawr berguru dengan dia. Kan? Pun begitu apabila Al-Imam Syafi'i rahimahullah, apabila dia pindah ke Mesir, dia meriwayatkan, mengeluarkan ijtihad baru, walaupun bukan semua ijtihad itu menyalahi yang qadim. Tapi dia kata, la aj'alu fi hil man rawahu anni. Aku tak jadikan halal orang yang meriwayatkan qaul qadim tu. Dia suruh meriwayatkan qaul dia. Pun begitu ulama-ulama mazhab Syafi'i, kerana qaul jadid melalui kitab dia Al-Imla, Mukhtasar Al-Muzani, Mukhtasar Buaiti. Qaul jadid ialah qaul yang mana pun begitu ulama Syafi'i kata lebih kurang 20 atau 18 qaul qadim lebih kuat daripada qaul jadid. Qaul yang lama tu lebih kuat. Salah satu contohnya mungkin kita sebut mazhab. Salah satu contohnya Imam Syafi'i dalam Al-Um, kalau kita baca tentang masalah amin, ni pasal nama amin ni. Kan amin. Kan bila wal-dallin amin. Dalam mazhab Hanafi dia perlahan kan. Di dalam Al-Um, cuba kita baca dalam Al-Um. Dia kata qaluha wa asma'u anfusahum. Dia sebut dia dengarkan diri mereka. Wala yajharu biha. Tak payah kuat bacaan amin tu. Dia kata tak payah dia kata sebenarnya dia kata fa in jaharu biha laisa alaihim syai. Kalau nak kuat pun tak apalah. Tapi ertinya dalam qaul jadid amin perlahan. Tapi ulama senaraikan lebih kurang 18 atau 20 qaul qadim lebih kuat. Qaul qadim kata amin tu kuat tu lebih amin jaharkan dengan amin itu lebih menjadi pilihan dalam mazhab. Walaupun Imam Syafi'i kata jangan ni. Tapi banyak lagi lah contoh-contoh lain dengan baca surah daripada 2 rakaat yang akhir pada sembahyang 4 rakaat, banyak lagi. Yang mana qaul qadim lebih kuat daripada qaul jadid. Saya nak bagi tahu qadim dengan jadid ni kadang-kadang walaupun orang berubah pada jadid, kadang-kadang ada juga yang qadim dia yang kuat. Tapi biasanya qaul qadim lah, qaul jadid lah yang diterima. Gerakan Islam itu ijtihad dalam fiqh. Ijtihad Imam Syafi'i rahimahullah berlaku kerana dia melihat sebahagiannya mungkin menilai semula analisis dalil-dalil yang sama tapi analisis yang baru, melihat keadaan-keadaan yang baru. Gerakan Islam dahulunya mereka tak matang. Dulu apabila kita bagi tahu, saya personally saya jumpa dengan ramai juga pemimpin-pemimpin gerakan tertentu, saya kata masalah dulu apabila saya kata jangan lagi cakap masalah hudud. Jangan lagi cakap masalah hudud. Ini semua kena ada suasana yang kondusif dan seumpamanya. Oh, mereka kata tu mufti kondusif lah, apa semualah. Dia kata mazhab kondusif lah, macam-macam. Today, hari ini apabila mereka mendapat kuasa, mereka pun tak cakap masalah hudud. Bila saya tanya kenapa, dia kata nampaknya bukan masa lagi. Itu saya bagi tahu. Saya bagi terus terang sehingga kepada pemimpin mereka yang datang jumpa saya. Itu yang saya bagi tahu dulu. Bahawasanya bukan apabila orang pun makan pun tak ada, nak bagi duit kat bini pun tak ada, tak payah cakap dan cari tambang pergi haji. Belum sampai lagi waktunya, bukan haji tu tak penting. Itu soal yang seperti gerakan Islam dahulu. Apabila mereka cakap kenegaraan, mereka fikir tentang hudud. Mereka fikir tentang pelaksanaan. Itulah yang menjadi seolah-olah pembeza ketika tempoh decolonization dalam proses menyahkan penjajah. Ini kita kena baca apabila apa yang disebut oleh Rashid Ridha dan seumpamanya. Ini baca panjang sejarah-sejarah tentang menyahkan penjajahan ini daripada bumi orang Islam. Tapi ertinya dalam nak membetulkan hal ini, mereka mencari suatu tafsiran kepada negara Islam itu yang lebih kukuh. Dan mereka nampak rupanya nak bezakan dengan negara yang ditinggalkan oleh penjajah ni, hudud. Dan mereka melupai bahawa keadilan, kebaikan, kebajikan itu adalah Islam yang kemungkinan dalam serupa sudut sama, tetapi ruhnya, muntolaknya ialah niat untuk membetulkan negara, memayungi negara dengan mencari kurniaan Allah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini yang kita lihat
yang perlu untuk kita fahamkan kepada gerakan Islam, dan kita berterima kasih. Mesir melalui pengalaman. Saya bukan kata kita simpati dengan Mursi, tetapi Mursi ketika dia menguasai Mesir, dia adalah antar tekanan kepada Maktabul Irsyad Ikhwan itu sendiri yang nakkan agenda-agenda yang begitu Islamik, dan nak buatkan perubahan-perubahan yang belum masanya, akhirnya dia ditombangkan. Dan begitu juga gerakan Islam. Taliban juga kena mengambil pengajaran. Gerakan Islam juga kena matang dalam hal ini. Kita kena ambil nafas yang panjang. Islam itu begitu banyak tak dilaksanakan. Keadilan, kebajikan dan konsep kenegaraan. Buat yang mana boleh kita buat dahulu. Konsep pemerintahan, hukum hudud dan seumpamanya. Tunggu apabila suasana dan syarat-syaratnya memenuhi. Sebab itu maka perubahan sikap. Taliban juga telah pergi belajar tentang international relations, mungkin di Dubai dan seumpamanya. Dia keluar di Qatar, dia duduk di Qatar dulu, ada maktab daripada Qatar. Saya rasa mereka telah matang. Taliban telah matang, gerakan-gerakan Islam mesti matang, pemimpin-pemimpin gerakan Islam. Baca Amir Syakir Arsalan, baca tokoh-tokoh besar, baca juga Malik bin Nabi. Bukan saya kata 100% pemikiran mereka kita terima, tapi dari dalam kita menyantuni dan mengatasi masalah, mewujudkan sebuah pentadbiran Islam dan pemikiran politik Islam yang lebih matang, menimbangkan antara musuh dan antara kawan, menimbangkan antara maslahah dan mudarat. Itu adalah penting. Kadang-kadang tanpa melalui pengalaman, tanpa melalui niat yang ikhlas, kita kadang-kadang gagal untuk menilai hal ini. Alhamdulillah, saya rasa okey gerakan Islam, Taliban atau selain pada Taliban, untuk berubah ke arah yang lebih positif di dalam membolehkan agenda menegakkan Islam dengan cara yang terbaik. Kita orang mungkin tak suka dengan Erdogan umpamanya. Ada benda yang mungkin kita boleh beli mulahazah tentang Erdogan. Tetapi tanpa dia mengubah framework secular state Turki sebagai sebuah negara sekular, tetapi dia mengubah apa yang boleh diubah. Akhirnya wa'i Islami, keadaan Islam, kehendak Islam itu makin kuat. Berapa tahun dia ambil lama untuk menguasai ketenteraan, menguasai masa, melahirkan. Hari ini mungkin kalau dia mencadangkan pun, mungkin benda tu tidak begitu sukar untuk dia mengubah apa yang ada dalam perlembagaan Turki. Sebab itu pun kita tengok agenda Barat masih lagi, Barat menunggu masa untuk menumpangkan siapa saja yang tidak serasi dengannya. Sebab itu kita mengharapkan Taliban akan buat yang terbaik. Kenapa kita mengharapkan Taliban? Tak ada orang lain. Kerana tak ada orang lain lah. Kerana tak ada orang lain. Orang Islam ni bukan negara orang Islam tak. Kerana negara orang Islam ni selalu ditindas, dah ditakluki oleh musuh-musuh. Kita sentiasa mencari siapakah yang dapat memberikan sesuatu tamparan pada wajah Barat, tapi dapat mengembalikan kemakmuran kepada negara dia. Ada percubaan Taliban, kita ada harapan di situ. Bukan kita tak harap pada orang lain. Orang lain mungkin kita harap juga, tapi belum berlaku. Taliban telah berlaku. Dia telah ambil kuasa itu. Kita mengharapkan dia pada saat ini. Seperti mana dahulu, ada orang sokong Osama bin Laden. Bukan Osama bin Laden tu kita setuju. Tapi masa awal tu tak ada siapa. Ramailah orang pakai baju Osama bin Laden ke apa. Tapi apabila ada masalah apa semua, tak apalah. Tapi begitu juga kita harap kita tidak hampa dengan apa yang menjadi harapan rakyat orang Islam. Cuba kita tengok orang Islam merata semua. Mereka harap dengan Taliban ni. Bukan kerana bukan mereka kerana tak tahu apa yang Taliban buat dulu. Tapi kerana kita mengharapkan ada sesuatu kuasa yang kuat untuk bangkit menunjukkan bahawasanya Islam dapat mentadbir dengan baik dan memberikan tamparan pada wajah Barat bahawasanya kami dapat menguruskan tanah air kami sendiri. Inilah harapan kita pada Taliban. Yang ada kelemahan kita tahu, tapi kita doakan yang terbaik. Kalau dia melampaui batas, kita juga akan mengkritiknya seperti biasa. Terima kasih, Rami. Panjang pula saya cakap pasal Taliban. Tak apa. Saya sengaja tanya soalan yang kritikal sebegini sebab ini diskusi yang dianjurkan oleh universiti. So saya berani tanya soalan sekritikal ini. Kalau live Facebook umum tak berani saya tanya. Dan disclaimer pada para penonton, bukannya nak bagi tahu soalan ini, jawapan tersebut menunjukkan kita pentaksub Taliban. Ini pandangan kritikal tentang isu Taliban, dan dalam kita menyambut kemerdekaan, di dalam kita membawa dasar Islamisasi, kita perlu fleksibel dan melihat kerangka Islam yang lebih luas, bukan taksub kepada kumpulan ataupun satu pandangan semata-mata. Dr. Rozaimi, saya pernah berdebat dengan puak-puak Israel dalam Facebook IDF. Padahal sebab bendanya simple je. Dia buat satu posting gambar seorang tentera Israel sedang berlatih. Saya pun kata,
saya kata you are training to become a murderer kan. Lepas tu berderet netizen Israel maki saya kat situ kan. Saya pun berdebat lah, pom. Last kali ada seorang akak tu kata, okay, after this don't use Intel, don't use Waze. Dia sebutlah segala serba mak neka produk Israel. Saya masa tu terkesima, aduh aku nak jawab apa pula kan. Adalah jawapan selepas tu, saya kata kita bukan menentang Yahudi, kita menentang Yahudi yang pro-Zionis kan. Itu yang saya sebut. But persoalannya Dr. Razami, 60 tahun kita merdeka, 64 tahun kita merdeka. Kita masih lagi berada di tahap menjadi user instead of menghasilkan sesuatu, termasuk Vimeo, Facebook ni bukan orang Islam buat. Ini semua Yahudi yang buat. Komen Dr. Zaimi dalam bab ni, dalam kita dah lebih separuh abad merdeka ni. Silakan. Okey. Seronok dengar cerita Tok Mufti pasal Taliban tadi. Sebenarnya Ustaz kata orang biasa Saya secara peribadi pun bila ditanya tentang Taliban ni, saya pun pening kepala. Saya mesej Datuk Mufti, saya kata, Datuk Mufti nak kata apa pandangan kan? Sampai kami sembang panjang juga lah berkenaan dengan Taliban ni. Dan akhirnya kita buat keputusan lah, kita wait and see lah, tunggu kan. Baik, berbalik kepada persoalan yang terakhir ini, iaitu terakhir lah kot InsyaAllah apa ni round ketiga je lah kot. Round last. Round last lah. Orang pun dah penat ni tengok kan. Berkenaan dengan isu orang Islam jadi user. Orang Islam dia tak jadi inventor ataupun kita panggil sesuatu umat yang mencipta ataupun umat yang memberikan khidmat. Sebenarnya kalau kita tengok dalam Islam ni banyak benda yang Islam dah tunjuk sebagai galakan untuk umat dia memberikan khidmat yang terbaik kepada bukan hanya pada masyarakat tetapi kepada dunia secara umum. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utuskan kamu wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat kepada sekalian alam. Bukan kata rahmat pada Islam saja, rahmat pada semua. Bila Islam itu berkuasa, bila Islam itu dominan, bila Islam itu kuat, Islam memberikan rahmat kepada semua dari sudut hukuman dunia lah. Sebab itu dalam hadis pun Nabi tak benarkan orang Islam untuk mengapa-apakan orang yang bukan Islam selagi mana mereka tidak memusuhi Islam. Jadi di mana salahnya? Okey. Kita berhadapan dengan satu situasi di mana saya bukan nak orang kata apa, bukan nak bela golongan agama ni kerana saya berada dalam bidang agama. Dah. Banyak juga benda-benda yang saya kritik juga, pandangan-pandangan ahli agama, kejumudan ahli agama, tetapi dalam masa yang sama kita juga tidak boleh untuk bersifat melepaskan mereka-mereka yang sepatutnya melakukan kerja-kerja tetapi malangnya tak melakukan kerja untuk agama. Saya teringat lagi dulu waktu PKP kali pertama. Masa tu kami bincang isu bukan PKP kali pertama, saya tak ingat PKP kali berapa. Tapi waktu tu kita bincang isu SAF rapatkan ke nak jarak ke waktu PKP ni. Waktu kami bincang tu dekat forum tu, adalah waktu ceramah ke forum saya tak ingat. Tapi adalah yang komen. Ada yang komen dia kata tak habis-habis cerita pasal SAF dia kata. Orang dah naik ke bulan korang nak cerita pasal SAF lagi. Dia kata macam tu lah. Saya jawab lah kat dia. Saya tulis lah kan. Saya kata orang dah sampai ke bulan, orang nak buat vaksin, korang masih cerita pasal SAF kan. Saya kata kami orang agamawan ni, orang yang berada dalam bidang agama. Saya belajar bidang hadis kan. Datuk Mufti pun dalam bidang hadis. Apa yang kami nak bincang? Kami bincang bab agama je lah. Dalam wabak ni nak rapat ke nak jarak, kita kena tengok dari sudut dalil lah kan. Nak tutup masjid ke nak buka masjid, kena tengok data daripada saintis lah. Tengok data saintifik lah, baru kita boleh buat keputusan berdasarkan dalil-dalil yang ada. Kalau orang agama kena buat vaksin, saya ingat siapa nak beli? Saya kata tuan-tuan, saya baru cipta vaksin semalam. Berdasarkan dengan kitab-kitab yang ditulis oleh Ibn Hajar, kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Al-Munawi, saya telah merumuskan satu resepi buat vaksin. Agak-agak siapa nak beli? Saya ingat, kalau saya bagi percuma kat Amir Idris pun, dia pun tak percaya kat saya. Kata tak apalah Syah, saya ambil vaksin yang daripada ni. Jadi masalahnya sekarang ni, setiap daripada kesalahan umat, setiap daripada kemunduran umat, masalah yang dilalui oleh umat,
orang akan tuding jari kepada orang agama. Sebahagiannya betul. Memang ada orang agama yang mengajar umat dia untuk menjadi jumud. Ada. Tetapi jangan dilupa, sebahagian daripada orang Islam yang kadang-kadang tak berfikir pun untuk Islam walaupun dia berada dalam bidang yang bukan Islam, bidang bukan agama. Contohnya dia jadi saintis. Patut dia kena jadi saintis Muslim yang memberikan peranan kepada umat. Dalam hadis Nabi SAW sebut, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanah, falahu ajruha wa ajru man amila biha, min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'." Sesiapa yang menunjukkan satu budaya yang baik, satu sunnah yang baik, satu amalan yang baik, dia akan dapat pahalanya bila dia buat. Dia akan dapat pahala orang yang mengamalkannya sampai ke hari kiamat. Maksudnya, kalaulah kata satu orang Islam, saintis Muslim, ahli ekonomi Muslim, programmer Muslim, pakar IT, pakar ICT Muslim, dok buat satu benda yang memberikan manfaat kepada orang ramai, ia termasuk dalam sunnah hasanah selagi mana ia tidak bercanggah dengan dalil-dalil Islam. Selagi mana dia tak bercanggah dengan semangat Islam. Jadi umpamanya saya bagi contoh kan, air conditioner, pendingin hawa contohnya kan. Pendingin hawa, kalaulah ia dicipta oleh orang Islam, cuba bayangkan berapa banyak pahala dia akan dapat kerana dia memudahkan urusan orang. Cuba bayangkan berapa banyak pahala yang boleh dia dapat oleh pencipta Vimeo ni kalau dia Muslim. Berapa banyak pahala yang kita boleh dapat kalau yang mencipta kemudahan-kemudahan itu adalah orang Muslim. Jadi orang Islam telah diberikan motivasi oleh agama untuk membuat perkara yang bermanfaat. Walaupun manfaat itu manfaat dunia, tetapi ia memberi manfaat kepada umat, memberi kemudahan kepada umat. Nabi SAW menyebutkan buang kotoran di jalan, buang perkara yang berbahaya di jalan pun termasuk dalam perkara iman. Maka sebab itu kita semua ni bertanggungjawab. Dalam peristiwa hijrah, bukan hanya orang-orang yang terlibat itu orang-orang yang tinggi agamanya, ilmu agamanya. Bukan hanya Nabi terlibat, bukan hanya Abu Bakar terlibat, anak Abu Bakar terlibat, Asma, Aisyah, Abdullah terlibat, Amir bin Fuhairah, Abdullah bin Uraqib pun terlibat, orang yang bukan Islam tu pun terlibat. Jadi nak bagi tahu pada kita, setiap dari kepada kita ada tanggungjawab untuk menyumbang kepada umat, untuk menyumbang kepada humanity, untuk menyumbang kepada manusia secara umumnya. Kerana pahala ni bukan hanya bergantung kepada ibadat, pahala ni bergantung juga kepada perkara-perkara yang bermanfaat yang kita berikan kepada manusia. Jadi Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis kan, Nabi kata, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalas, sadaqatin jariyah wa waladin yad'u lahu wa ilmin yuntafa'u bihi." Tiga benda Nabi kata. Amalan kita akan terputus bila kita mati, kecuali daripada tiga benda. Yang pertama, sadaqatin jariyah. Buat sesuatu yang menjadi sedekah, menjadi wakaf kepada orang lain. Ataupun wa waladin salih yad'u lahu, anak salih yang mendoakan untuk dia, wa ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Kita tak nafi ilmu agama itu penting, tetapi ilmu yang berkaitan dengan dunia, produk-produk yang memudahkan umat juga termasuk dalam ilmu yang bermanfaat, yang perlu untuk dibuat ataupun yang perlu diusahakan oleh orang Islam. Dan Islam melarang penganut dia untuk taklid buta. Dalam Quran kita baca taklid buta kan, mengikut je. Kita tak boleh hanya menjadi umat yang mengikut. Jadi siapa yang nak majukan ni, siapa nak buat? Ni lah programmer Muslim, pakar-pakar ICT Muslim, saintis-saintis Muslim. Kena berpadu tenaga lah. Kena bantulah umat. InsyaAllah kita akan create awareness, kita akan suruh orang untuk bantu umat untuk pakai. Saya ingat ada, dalam PKP ni ada satu apps kan. Dulu kita duk angkat bendera putih, jadi bendera putih jadi isu. Dia buat apps free. Siapa yang ada ni masalah, gunakan apps ni, orang yang gunakan apps ni boleh. Itu kalau dia orang Muslim, dia telah membantu orang Islam yang lain. Dia telah memberikan satu khidmat, membantu orang lain, dan insya-Allah kalau dia ikhlas buat benda ni kerana Allah, kerana umat, dia akan dapat pahala. Dan kita kena didik masyarakat kita ya, untuk memikirkan tentang untung nasib umat. Yang ni kita kena ubah daripada sekarang. Ajar anak, didik anak bukan fikir untuk diri sendiri dan untuk keluarga semata-mata. Didik anak untuk fikir tentang untung nasib umat. Saya ingat masa zaman Nabi, Abdullah bin Umar, Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat-sahabat yang muda yang belasan tahun ni, waktu nak pergi perang Badar, dia orang minta izin kat Nabi untuk terlibat. Dia orang Nabi tak bagi terlibat. Sebab Nabi kata dia orang tak cukup umur.
Tak cukup 15 tahun lagi. Cuba bayangkan, anak-anak muda di zaman Nabi SAW, umur belasan tahun nak pergi perang. Kita umur 30 tahun, jadi bapak budak, duk main apa lagi? Duk main game lagi. Duk main game kat handphone lagi kan. Beza cara fikir kita dan dia. Kenapa? Kerana mereka berfikir untuk umat. Mereka berfikir bagaimana aku nak membangunkan umat. Kan? Dan mereka tak takut dengan cabaran. Mereka tak takut dengan ancaman. Mereka kata, aku buat benda yang bermanfaat, kita buat. Dan akhirnya, otak kita ni ada limit dia. Kan? Kita tak boleh fikir semua benda. Islam, bila dia datang, dia bawa akidah, dia bawa syariah, dia bawa akidah, dia bawa ibadat, dia bawa muamalat. Muamalat dia bagi umum. Prinsip-prinsip yang umum. So, nak buat apa pun tak apa. Buat, invent. Selagi mana prinsip umum tu tak dilanggar. Hukum-hukum secara umum tak dilanggar. Al-aslu fil asya' al-ibahah. Hukum asal bagi suatu perkara yang bukan ibadat, bukan akidah, harus buat. Selagi mana tak melanggar tata cara ataupun selagi mana tak melanggar hukum-hukum syarak. Tetapi dalam bab ibadat jangan langgar. Dalam bab akidah jangan buat sesuatu yang baru. Jangan buat inovasi. Oleh kerana tu saya melihat yang menjadi masalah kepada umat kita apabila dalam isu ibadah kita banyak sangat buat invention. Dalam ibadah kita banyak sangat buat innovation, Kita banyak sangat buat benda-benda yang tak ada di zaman Nabi SAW. Jadi menyebabkan kreativiti kita itu dalam bab ibadat, bukan dalam bab dunia. Sepatutnya kita fokus buat kreativiti dalam bab dunia. Ibadat ni kita ikutlah macam mana Nabi buat. Tapi orang Islam hari ni tengok ibadat tu macam-macam cara. Dia create, macam-macam cara dia buat inovasi. Sehingga kan kemampuan dia tidak boleh untuk disalurkan pada membangunkan dunia untuk kemudahan umat. Dan tidak salah untuk kita mengambil manfaat daripada orang yang luar, belajar daripada orang luar. Seperti mana dalam hadis, Nabi SAW juga pada awalnya tidak memakai cincin, sehinggalah Nabi tahu surat-surat yang diberikan oleh mana-mana kerajaan tidak akan dibaca, melainkan setelah dicop dengan cincin, maka baru Nabi ambil cincin. Nak bagi tahu, mengambil manfaat daripada luar, tidaklah menjadi salah selagi mana ia tidak bercanggah dengan Islam, tetapi bukan hanya sekadar meniru tanpa buat apa-apa. Kita boleh ambil, tetapi kita buat yang lebih baik daripada itu. Dan semuanya ada perhitungan pahala insya-Allah jika dibuat secara ikhlas, dibuat untuk memudahkan umat. Wallahu taala a'lamu bissawab. Insya-Allah. Oleh itu kepada mahasiswa-mahasiswi yang sedang menonton, right? Tanamkan satu dream yang besar supaya bila graduate nanti anda boleh menghasilkan satu innovation yang bukan hanya boleh digunakan oleh rakyat Malaysia tapi seluruh dunia. InsyaAllah. I have a dream. Dream big, kata Dr. Rora dan juga Dr. Mazhar. Okey, akhir sekali Dr. Muhammad Asri Zana Abidin. Dia gini, kalau tengok dalam sejarah perjuangan menuntut kemerdekaan, antara watak-watak penting di dalam menuntut kemerdekaan adalah agamawan. Dan mereka tidak takut untuk menentang arus hatta mengorbankan nyawa mereka. Bahkan dalam sejarah pun kita tengok ulama-ulama terdahulu, termasuklah di kalangan ulama mazhab yang diseksa kerana pandangan yang melawan arus. Saya timbulkan soalan ni Dr. Mazhar kerana di dalam kita merdeka, tetapi zaman sekarang dia sampai tahap kita tidak boleh merdeka daripada cengkaman netizen. Bahaya. Saya ada sembang dengan orang politik, dia kata aku kalah, aku buat apa orang nak kata tak apa, jangan netizen kecam aku sudah. Sampai begitu sekali. Poinnya ialah saya bimbang suatu hari nanti dunia kita di Malaysia khususnya takut untuk menyatakan kebenaran kerana dibimbangi, tidak kena dengan arus netizen. Pandangan Dr. Mazhar terusnya menyimpulkan diskusi kita. Silakan. Terima kasih Saudara Amin. Hari itu saya dah sebut bahawasanya pandangan redha Allah manusia kita cari. Manusia biasanya lebih terpengaruh untuk mencari redha manusia. Tapi redha manusia yang paling cepat berubah adalah redha netizen zaman ini. Kalau kita lihat, cuba kita lihat pemimpin politik. 2 bulan lepas ramai yang sokong dia, semua kata wira negara lah apa. Lepas pada tu sebulan berikutnya ramai-ramai kutuk dia berjemaah. Artis puji dia, lepas pada tu dia kena kutuk tak mau-mau. Sebab itu kalau sesiapa yang hidup dia mencari redha netizen ni, sentiasa nak buat status bagi post yang netizen suka ni, dia akan tenggelam hayat dia dengan kerja-kerja ni saja. Dan ini merupakan amalan yang sia-sia, na'udzubillah. Mudah-mudahan kita kembali kepada
mencari redha Allah. Soal netizen tu kita cerita bagaimana pendekatan yang lebih hikmah dan seumpamanya. Tapi saya nak sebut pasal Saudara Amin sebut tentang kemerdekaan ini. Saya sebut dah bila malam tadi ke apa semua. Tapi saya nak elaboratekan lebih sikit. Saya selalu highlightkan ucapan Maulana Abul Hasan Ali An-Nadwi ketika dia pergi ke Dubai pada tahun 1974. Dalam satu ucapan dia, dan kemudian dia keluarkan ucapan itu dalam satu buku kutaib kecil, iaitu Kaifa Dakhala al-Arabu Tarikh, bagaimana orang Arab masuk di dalam sejarah. Very interesting walaupun sikit ucapan itu, tapi saya nak sebut Maulana Abul Hasan Ali An-Nadwi menyebut bahawasanya manusia ini masuk ke pentas keagungan melalui 3 pintu. Pintu yang pertama yang dimasuki oleh kebanyakan yang paling besar ialah pintu penaklukan dan penguasaan terhadap orang lain. Inilah yang dibuat oleh imperialis barat timur daripada India, China, dibuat di Rom, Parsi, iaitu menakluk orang lain. Dengan cara menakluk orang lain, maka mereka menguasai bumi, memerah hasil dia dan mengambil apa yang ada dalamnya. Dan kita dapati yang paling akhir kita lihat apabila negara orang Islam lemah, maka ini selalu saya highlightkan. Bayangkan bagaimana Belanda yang begitu kecil negaranya dapat menawan Indonesia yang besar. Berapa ratus, 400 tahun lebih Belanda berada di Indonesia sekitar. Bayangkan, penuh lama dia duduk di situ, hampir separuh daripada umur rakyat Indonesia itu hanya mengenali Belanda. Dan negara-negara yang mereka masuk, antara semua penjajah-penjajah yang akhir di barat ini ialah British yang dianggap sebagai begitu santun. Bukanlah santun, tapi maksudnya lebih baik secara perbandingan daripada orang lain. Dia buat pentadbiran British administration, dia buat semua, dia buat mahkamah, dia buat apa. Kalau dia nak hukum pun, dia nak hukum tok janggut ke apa, semua dia through pergi ke mahkamah, dia buat proper channel, walaupun akhirnya tak adil juga. Dia tidak macam Belanda. Belanda kalau nak ambil terus. Orang kata Belanda minta tanah. Belanda pakai tibai. Kita tak tengok seperti Italy. Italy dahsyat kan. Kita tak tengok seperti France juga dahsyat. Tapi British lebih santun. Pun dalam kesantunan British, bukan santun lah, maksud lebih lunak sikit dibandingkan orang lain. British bangunkan negara. Kita tengok kalau kita tengok Perancis masuk ke Algeria, berjuta rakyat Algeria dibunuh, dia bakar dengan seksa. Tapi British lebih sikit cara dia deal dengan rakyat tempatan. Dia buat ni, dia tanam pokok, dia buat bangunan, dia buat kereta api, dia buat nampak kesan-kesan pentadbiran British. Negara lain pun ada kesan pentadbiran negara lain, tapi tidak seperti British. Ramai anak-anak tempatan belajar ilmu dengan British, jadi lawyer. Gandhi umpamanya, lawyer. Kita Tengku Nur Rahman, ramai lagi, Datuk On, semua ni adalah merupakan British education background. Mereka semua daripada pendidikan British. Tapi kita dapati walaupun demikian British baik, tak usah cerita negara lain lah, tetap Gandhi, tetap negara-negara ini walaupun agak lewat kebangkitan menentang British lebih lambat kerana British lebih santun daripada yang lain, tetap walaupun yang terpelajar dengan ilmu British, walaupun pergi mengaji cara barat, berpakaian cara barat, tetap menuntut kemerdekaan. Tetap menuntut kemerdekaan. Kerana anak bangsa, mereka tak mau orang lain takbir negara mereka. Kerana bila mereka takbir, mereka memeras, mereka mengambil hasil. Okey, saya bukan nak panjangkan. Cara yang kedua ialah cara bagaimana kita nak kuasai dunia ini, menakluk dunia ini, ialah dengan cara kita mengedarkan ilmu pengetahuan. Ini yang dibuat oleh sekarang ni. Kita tengoklah semua ilmu-ilmu barat yang masuk, termasuk juga budaya. Sekarang budaya Korea, orang Melayu sekarang suka Korea, makan Korea, cakap Korea tak erti, mi pedas Korea pun makanlah juga kerana nak jadi macam Korea kan. Macam Jepun, bubuh Jepun mata sepek, bubuh celak bagi cantik. Kita pun pakai bubuh lah, budak-budak Melayu yang cari nak jadi macam Jepun. Okey, walaupun kartun Jepun tu elok, orang Jepun tu bukan kata tak elok, dia lebih kurang orang kita lah kan. Tapi nak ceritanya, dulu ialah Greek dan Yunan. Sehingga falsafah Greek dan Yunan ini menguasai pemikiran. Ketuhanan di Baghdad. Berlaku krisis dalam dunia Islam apabila menterjemahkan falsafah Greek dan Yunan. Pemikiran Plato, Aristotle dan semua yang diterjemahkan, yang masuk ke pemikiran, mengganggu gugat Christianity, mengganggu gugat Judaism,
menjadi krisis. Apa yang dikemukakan oleh Epicurus dan seumpamanya telah menyebabkan berlaku apa yang pemikiran Yunan tu menguasai, sehingga sebahagiannya khurafat, superstition, tak ada asas. Sehinggalah Barat itu bangkit, berlakunya era Renaissance, yang berlaku kebangkitan sains dan teknologi, berlaku kebangkitan industri, seperti mana kita tahu dalam revolusi industri. Barulah kita lihat bagaimana sebahagian Greek dan Yunani digunakanlah bahasa mereka lah, tapi taklah diangkat begitu tinggi. Tapi itu adalah cara untuk kita kuasai orang lain. Ini juga globalization yang buat sekarang ni melalui saudara Amin sebut tadi, melalui cara netizen dan seumpamanya. Kita sekarang ni penjajah mana pun tak payah mari negara kita lah. Dia hanya edarkan pemikiran. Siapa yang pemikiran dia kuat, dia menguasai media sosial, dia akan ni. Sebab tu saya Facebook saya kena ban sebab saya cakap pasal Palestin, kerana mereka tak mau orang cakap isu-isu yang mereka tak suka. Kerana mereka they are controlling everything. Sebab tu ini kita kena tahu kelemahan kita orang Islam, kerana kita tidak menghasilkan. Tapi pemikiran manusia ini, sebab tu dia kata globalization and the erosion of boundaries, kan, and the reduced significance of national government, national boundaries and national government telah menghilangkan kekuatan ini. Tapi saya nak bercakap tentang apa yang Islam buat, kata Maulana Abu Hassan Ali, yang berbeza dengan dua cara ini. Cara yang kedua tu mungkin ada Islam buat juga, tapi sebelum tu Islam buat. Islam masuk ke pentas sejarah melalui ar-risalah wal hidayah, kata Maulana Abu Hassan. Dengan membawa risalah Islam, dengan membawa hidayah kepada manusia. Islam pergi sebagai futuhat, pembukaan. Islam tidak membudakkan orang-orang yang berada di negeri berkenaan. Dia masuk, kita pergi ke Silk Road, kita pergi ke Uzbekistan. Kebetulan saya duta pelancongan Islamik Uzbekistan. Kita pergi semua imam-imam di sana, Al-Imamul Bukhari, Nasai, Tirmizi, semua imam-imam itu, imam-imam hadis yang 6, mereka bukan Arab, melainkan Imam Muslim ada diperbincangkan sedikit dia Arab atau tidak. Itu pun dia di Naisabur. Mereka bukan Abu Hanifah yang dianggap an-nasu fil fiqh iyal ala Abi Hanifah. Manusia dalam fiqh itu berhutang budi dengan Abu Hanifah. Abu Hanifah Parsi, dia bukan Arab. Abu Ali Al-Farisi, dia orang Parsi, bukan Arab. Sibawayh, dia bukan Arab. Menunjukkan apabila Islam masuk ke satu tempat, ia masuk dengan risalah. Dia tidak membudakkan orang tempat itu, bahkan dia mengangkat kedudukan orang-orang di negeri berkenaan. Memberikan kuasa kepada mereka sendiri untuk menguruskan negeri mereka, memberikan peruntukan, kerana dada Islam itu bukan untuk Arab. Dada Islam itu untuk kemajuan setiap mereka yang menganut Islam. Orang India kekal dengan kurtanya. Orang Cina dengan pakaian Cinanya. Tapi akidah mereka Islam. Mereka membina tamadun mereka sendiri. Mereka tidak diwajibkan untuk mengikuti pakaian Arab, walaupun mereka sukalah dengan Arab kerana ada kaitan dengan Nabi di sudut bahasa dan seumpamanya. Tapi ini adalah merupakan bagaimana Islam mengangkat kedudukan dan keagungan. Saya tertarik Imam Ibn Katsir sebut tentang bagaimana, siapa yang baca tentang bagaimana Islam masuk ke Samarkand. Pada zaman Umar bin Abdul Aziz, setelah 5 tahun atau 6 tahun Islam masuk ke Samarkand. Penduduk Samarkand akhirnya tahu bahawa Islam masuk ke Samarkand tidak melalui peraturan yang sepatutnya. Iaitu yang pertama, beri seru dulu kepada Islam, kemudian kalau tak nak, beri amaran untuk mengambil jizyah. Kemudian dia kalau mereka bantah, baru berlaku peperangan. Islam terus masuk ke Samarkand. Setelah 5-6 tahun, mereka tahu bahawasanya cara ini tak betul. Mereka hantar wakil mereka pergi jumpa Umar bin Abdul Aziz di pusat. Di Syam, di Syria. Umar bin Abdul Aziz ambil, ketika itu dulu, Umar bin Abdul Aziz layan anak yatim apa. Tengok surat dia. Seorang wakil datang. Dia kalau dia kata tak kena wakil, dia masuk Islam. Dia kagum dengan kehidupan Umar bin Abdul Aziz. Tulis surat, balik ke Samarkand. Tahu jauh antara Syria ke Uzbek. Balik ke Samarkand, pergi ke sana, dan apabila sampai di sana, tunjuk surat itu bahawasanya Umar bin Abdul Aziz khalifah memerintahkan supaya qadi besar yang masuk ke Samarkand ialah Qutaibah bin Muslim. Qadi besar telah memerintahkan supaya dibicarakan semula kaedah masuk, dimahkamahkan
orang Islam melanggar ajaran Islam ketika masuk ke Samarkand. Akhirnya Jumail Al-Baji telah membicarakan kes itu dan didapati orang Islam salah kerana tidak memberi amaran kepada penduduk Samarkand, memberikan seruan dulu pada Islam, masuk seolah-olah macam dengan penakluk tanpa mereka tak sangka dengan keluarnya arahan itu, kedai-kedai, rumah-rumah yang besar, keseluruhan tentera Islam dan orang Islam keluar daripada Samarkand. Keluar daripada Samarkand dan kemudian baru menghantar semula seruan kepada Islam dan kepada jizyah ikut masuk kedua ke Samarkand. Itulah orang-orang Samarkand semuanya masuk Islam. Amazing dalam sejarah. Tentera boleh keluar keseluruhan. Rakyat Islam dah 5-6 tahun duduk, keluar. Kedai-kedai ditinggalkan. Pagi arah, petang keluar. Demikian juga apa yang berlaku dengan Abu Ubaidah ketika di Syria. Mereka mengembalikan jizyah yang diambil daripada orang Kristian di Syria. Islam masuk melalui channel Ar-Risalah dan Al-Hidayah. Kata Maulana Abul Hasan Ali An-Nadwi, orang Arab telah cuba perkauman Arab, cakap pasal perkauman Arab. Mereka tak dapat mengangkat bangsa dan agama mereka, diri mereka. Hanyalah kalau umat ini kembali kepada peranan asal mereka membawa risalah dan hidayah, kembali kita memasuki pentas sejarah. Sesiapa yang nak jadi tokoh netizen, kata netizen cari reda kah, jadilah tokoh yang membawa risalah dan hidayah. Usah dipeduli apa orang kata tentangnya. Betulkan kita dengan manhaj kita yang betul. Betulkan kita dengan niat kita yang benar. Apa orang nak kata, itu satu hal yang lain. Peranan kita membawa risalah. Peranan kita membawa hidayah. Allah yang akan menentukan kemuliaan kemudiannya. Ramai ulama yang mati di penjara, namanya dipuja, dipuji sehingga hari ini. Ramai pengampu yang mati dalam istana, dia dikutuk sehingga ke akhir zaman. Sebab itu, ini adalah perkara yang kita mesti belajar daripada pemikir-pemikir besar seperti Maulana Abul Hasan Ali An-Nadwi tadi saya sebut, Amirul Bayan, Al-Amir Syakib Arsalan. Dan ini adalah membaca mereka, menghidupkan semangat, membaca mereka, menghidupkan kekuatan kita sebagai umat yang berdaulat dan merdeka, insya-Allah. Terima kasih banyak Saudara Amin, terima kasih pada pihak UPSI yang menjemput saya. Minta maaf saya pun kalang kabut ni, tak dapat melihat soalan Saudara Amin pada awal, jadi saya jawab apa saya nak jawab lah yang terlintas dalam kepala saya. Saya jawablah, tak larat nak fikir-fikir nak soalan pada awal ni. Jadi apa yang ada, kalau kena lah, tak kena pun minta maaf lah, apa yang sesuai saya jawab. Terima kasih banyak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tara tak prepare, ya Allah. Kalau prepare tak tahulah macam mana Dr. Mazhar. Masya Allah, Datuk. Kalau prepare tak jadi. Tak jadi, prepare tak jadi. Allah Akbar. Dan jazakallah pada Profesor Madya Dr. Rozaimi di atas kesudian berkongsi ilmu pada malam ini. Sekali lagi terima kasih pada Sahibus Samahah Dr. Arif Perkasa, Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin, Mufti Kerajaan Negeri Perlis, dan pada semua para penonton. Di dalam kita menyambut hijrah dan juga kemerdekaan, Nabi sebut la hijrah ba'dal fathi. Tidak ada hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Tapi hadis itu tak berhenti di situ. Nabi sebut walakin jihadul waniyah. Tetapi yang ada adalah kita buat berjihad, buat kerja sungguh-sungguh, dan juga kita berazam untuk kita menjulang agama kita, insya-Allah. Pada mereka yang belajar bersungguh-sungguh, kuasai ilmu. Pada mereka yang bekerja bersungguh-sungguh, jadi leader. Pada orang yang memimpin, jadi pemimpin yang bersungguh-sungguh, yang ada credibility, yang ada integrity, yang ada amanah wal quwwah, insya-Allah, supaya satu dunia akan menerima Islam melalui ar-risalah wal hidayah. Salam hijrah, salam kemerdekaan. Saya serahkan kembali sesi kita kepada pengurusi majlis. Dipersilakan Al-Fadil Ustaz Muaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, Allahu Akbar.